Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Salam hormat penonton. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia bagi edisi hari Rabu 7 Februari 2024 bersama saya Munawar Azmi dan saya Syafiqah Isa. Pastinya bersiaran secara langsung dari studio N1 Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media. Anda juga boleh saksikan kami melalui MyTV 123 dan jangan lupa untuk memaknai aplikasi RTM Klik. Dan hari ini sehingga jam 10 pagi ni ada pelbagai topik menarik ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Tetapi kepada anda di luar sana yang mungkin masih lagi dalam perjalanan untuk ke tempat kerja, sila berhati-hati ketika memandu pagi-pagi ni saja Munawar. Di hadapan kita di Angkasa Puri dah ada pun kemalangan sebenarnya yang menyebabkan seorang penunggang motosikal. Jadi ada sedikit kesesakan berlaku di hadapan Angkasa Puri ini. Jadi kita harapkan kepada anda semua berhati-hati di jalan raya, ingat orang yang tersayang. Okey, selain kita nak mengingatkan kepada anda berkenaan aspek keselamatan jalan raya, kita juga ingin berkongsi satu kabar gembira. Jadi tahniah diucapkan kepada penjawat awam semuanya termasuk lantikan kontrak, iaitu seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, iaitu berkenaan bayaran insentif awal penjawat awam akan dibayar bermula 23 Februari ini. Dan sudah pasti ini akan menjadi satu kabar gembira untuk semua penjawat awam dan dapat mengurangkan beban mereka lagi-lagi bila nak menjelang bulan Ramadan dan buka cuti sekolah dan juga nak sambutan Hari Raya dan sebagainya. Jadi bayaran insentif awal bernilai RM2,000 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah termasuk lantikan kontrak dan RM1,000 kepada semua jawatan utama sektor awam. Ya, jadi bayaran RM1,000 turut dipanjangkan kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Ini yang telah pun dinyatakan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada pemberita sewaktu Majlis Perhimpunan Warga Kementerian Kewangan bersama Perdana Menteri dan Menteri Kewangan semalam. Okey, itu Majlis Perhimpunan bersama dengan Kementerian Kewangan. Jadi kita nak intai juga apa antara intipati utama semasa Perhimpunan Bulanan Kementerian Komunikasi, iaitu apa telah yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, iaitu 6 teras baharu kerangka strategik Kementerian Komunikasi 2024-2025 dan sudah pastinya visi masyarakat madani berinformasi, berhubung, berdaya maju dan kreatif. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata visi itu akan direalisasikan dan didukung oleh dua misi utama kementerian. Antara teras kerangka strategik kementerian termasuklah memantapkan infrastruktur telekomunikasi dan kebolehcapaian yang berkualiti, memperkukuh dasar dan kawal selia ekosistem telekomunikasi, pos dan kurier negara yang efektif serta memperkasa perkhidmatan penyiaran yang berkualiti dan dinamik. Dan perkara ini disampaikan semasa Perhimpunan Bulanan Kementerian Komunikasi semalam. Jadi ini antara 6 teras baharu yang telah pun diumumkan semalam. Apa lagi yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda semalam? Ini ialah mengenai dengan manual etika kewartawanan bakal dilancarkan bulan ini. Jadi menurut Fahmi Fadil, ianya akan dilaksanakan menerusi kerjasama Kementerian Komunikasi dan Jabatan Penerangan yang mengambil kira penegasan kepada aspek tertentu termasuk pengesahan sesuatu berita dan beberapa fungsi lain. Jadi ini yang telah pun dinyatakan semalam. Jadi selepas ini kita akan pastikan setiap berita sebelum keluar di media ianya ialah sahih dan juga sudah pun dipastikan. Okey, ini juga sangat penting sebenarnya Munawar semalam. Energy stick. KPM larang penggunaan oleh pelajar sekolah. Pelajar sekolah dilarang penggunaan penyedut hidung atau energy stick yang kononnya dapat memberi tenaga dan kesegaran kepada penggunanya. Ini tegas Menteri Pendidikan Fadlilan Siddiq di mana penggunaan produk tersebut boleh memudaratkan kesihatan. Justru pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membendung penjualan dan penggunaan dalam kalangan pelajar. Dah pasti. Selain itu juga kita ingin memberikan kemas kini terbaharu, iaitu berkenaan kes tahanan lari daripada Depot Immigration Bidor Perak. Jumlah tahanan adalah seramai 131 orang melibatkan 115 etnik Rohingya dan 16 etnik daripada negara Myanmar. Dan setakat ini yang telah diberkas adalah
adalah seramai 86 tahanan. Jadi berbaki 43 orang tahanan lagi dan pada ketika ini anggota operasi pengesan adalah seramai 253 orang melibatkan pelbagai agensi termasuk juga 10 anjing pengesan daripada unit K9 dan juga 2 unit drone Bukit Aman. Jadi kepada orang yang berada di sekitar Bidor Perak yang mungkin melihat tahanan-tahanan yang lari daripada depot immigration ini, anda boleh hubungi ataupun menyampaikan maklumat daripada ini melalui nombor telefon yang kami kongsikan ini. Ya, tak lama lagi Tahun Baru Cina. Jadi ini sedikit peringatan bersempena dengan Tahun Baru Cina. Larangan kenderaan berat guna jalan raya selama 4 hari. Jadi pengarah kanan bahagian penguat kuasa berkata larangan itu akan berkuat kuasa pada 8, 9, 12 dan 13 Februari ini bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas sekaligus mengurangkan risiko nahas jalan raya. Jadi sila ambil maklum kepada semua yang membawa kenderaan berat. Selain daripada itu juga, Ops Selamat 21 sempena cuti Tahun Baru Cina bermula Khamis ini ataupun esok, di mana seramai 6,559 pegawai dan anggota ditempatkan di seluruh negara bagi penugasan Ops Selamat 21 sempena cuti Tahun Baru Cina bermula Khamis ini sehingga 13 Februari. Jadi Ops Selamat 21 ini sangat pentinglah untuk memastikan kelancaran trafik di lebuh raya utama dan juga untuk memastikan kita semua berdisiplin mematuhi segala peraturan undang-undang dan juga sudah pastinya beberapa hotspot dan juga kawasan black spot yang telah dikenal pasti yang mungkin menjadi kawasan risiko berlakunya kemalangan setiap kali menjelang musim perayaan. Jadi sama-samalah kita berhati-hati di jalan raya, ingat orang yang tersayang. Ya, saya yakin ramai tak sabar nak balik kampung ataupun nak pergi bercuti bersama dengan ahli keluarga, apapun keselamatan mesti diutamakan. Tapi sebelum kita beralih ke Pulau Pinang, sedikit ingin kami kongsikan bersama dengan anda di mana Perdana Menteri mengutuskan takziah kepada keluarga Khalid Ali. Ini semalam satu berita duka cita di mana legenda bola sepak tanah air Allahyarham Khalid Ali yang meninggal dunia petang semalam. Jadi kalau kita boleh lihat kembali kehebatan Allahyarham ketika menyarung jersey kebangsaan, terutama ketika membantu skuad kebangsaan layak ke Sukan Olimpik 1980 di Moskow. Jadi terima kasih atas jasa dan usaha Allahyarham mengharumkan nama negara. Kita sama-sama mendoakan semoga roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah pagi ini selepas yang kita bermula dengan sarapan pagi. Saya tanya Syafiqah, kuih apa yang Syafiqah paling minat kalau pagi-pagi ni? Kuih bingka. Kuih bingka yang satu ni mungkin Syafiqah suka juga. Apa? Kuih bakul. Yang ni kuih bakul. Wah, boleh B dengan B. Okay. Kita nak tahu berkenaan pembuatan kuih bakul secara tradisional bersama dengan rakan kita di Cerita Pagi Pulau Pinang, terus bersama dengan Sharmila Rastam. Jom. Wangi ni, nampak tak ni kuih bakul. Jadi hari ini seketika bersama saya dari Pulau Pinang. Saya nak bersama-sama dengan anda untuk belajar cara-cara membuat kuih bakul. Memandangkan lagi beberapa hari lagi masyarakat Tionghoa akan menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Jadi bersama saya pada ketika ini iaitu Puan Rohani Nan ataupun lebih dikenali sebagai Kak Ani. Jadi Kak Ani, boleh kita mulakan cara-cara nak buat kuih bakul? Boleh Mila. Dan ceritakan apa bahan-bahan yang kita gunakan. Bahan-bahan dia simple je. Kita kena ada daun pisang bekas dia, kita buat dia acuan dia macam ni. Lepas tu dia ada tepung pulut dengan gula putih. Gula putih kita kena masak bagi jadi perang. Lepas tu kita masuk dan kena biar bagi sejuk dulu. Lepas tu baru kita boleh masuk dalam tepung dia. Gula tu bagi sejuk berapa lama? Agak-agak sampai sejuk lah kan. Sampai sejuk tu. Lepas tu baru kita bancuh dengan tepung dia. Lepas tu kita kena betul-betul kacau dia sampai dia halus macam ni. Macam ni tepung dia. Lepas tu baru kita tuang dalam acuan dia. Daripada segi sukatan dia macam mana? Tepung. Sukatan dia senang aja. Gula 50 gram. Tepung pun 50 gram, air 60 ml. Itu aja. Lepas tu cara kita nak masuk dia, masukkan separuh aja tepung ni. Jangan lebih sebab kalau lebih nanti dia tak cantik. Kata memang kena betul-betul gaul sampai halus. Betul-betul gaul kena sampai halus betul-betul. Kita kena tapis dia. Tapis tepung ni bagi halus betul-betul. Barulah boleh buat. Halus ni untuk menjadikan kuih bakul yang cantik. Betul cantik. Ya betul Mila. Kalau kata tak halus jadi macam mana? Dia berketul Mila. Jadi tak nanti kuih bakul tu tak cantik. Tak sekata. Betul tak sekata nanti.
Jadi macam mana Kak Ani boleh belajar kuih bakul ni kan, sedangkan kuih bakul ni kan makanan tradisi masyarakat Cina kan? Kak Ani ni minat buat kuih yang lain daripada orang lain buat. Kau nak, bila kau buat, kau boleh makan dan kau boleh jual. Kalau benda lain tu nak jual, semua orang boleh buat. Lepas tu kuih bakul bukan semua orang boleh buat. Itu yang kau buat tu. Lepas tu bila kita dah bubuh dia tepung dia, kita kena tutup ni. Kerana tadi kita pun tak boleh letak isi sampai penuh. Sampai penuh kita tak boleh isi dia sampai penuh. Kita separuh je, lepas tu kita kena tutup sebab kita nak kukus. Sebab kita kukus dia 4 hingga 5 jam. Kalau macam lama tu, kita takut air dia menitik. Bila kita tutup ni 5 jam tu kira lama juga. Kalau lama. kita nampak ni kita tak tahu. Ingatkan sekejap je nampak senang. Bahan kita nampak mudah, tapi sebenarnya pembuatannya memang makan masa. Betul. Kalau kita kukus dia dalam 2 jam, nanti color dia tak cantik, tak jadi macam ni. Dia jadi pirang muda. Kalau kita kukus dia 4 jam ke 5 jam, baru color dia cantik macam ni. Itulah kuih bakul. Susah. Bahan dia mudah, tapi nak buat dia susah. Inilah. Kalau selepas 5 jam, macam mana tengok betul-betul masak tu, macam mana Kak Ani nak? Tak, Mila macam ni. Kuih bakul kalau 5 jam, memang confirm masak. Sebab bekas dia kecil ni aja. Tepung dia berapa gram je, memang confirm masak. Kita boleh tahu. Lepas tu, bila dia masak, dia jadi macam ni mula-mula. Kita kena biar bagi sejuk. Lepas tu baru kita boleh buka dia. Itulah kuih bakul. Jadi nak raya Cina ni, tahun baru Cina memang ada tempahan betul Mila. Kau dapat tempahan banyaklah. Minggu ni, minggu lepas dengan minggu ni memang jam rezeki lah tu. Kan Tuhan bagi rezeki buat kuih bakul, itulah dapatlah income. Mana kata satu hari buat berapa lama daripada nak sediakan bahan, nak siapkan tempahan, semua tu berapa lama makan masa ambilnya. Dari pagi kau kena mulakan kuih bakul ni, kita kena mula dari pukul 7 pagi. Sampai petang pukul 5 tu siap. Tapi kuih bakul ni kita tak boleh bising. Kita buat dia, kita kena diam-diam. Dia ada pantang larang dia nak buat kuih bakul ni. Kalau kita cakap banyak nanti tak cantik. Jadi mana kata kalau dah siap dan selepas kukus 5 jam, inilah hasil dia punya hasil sangat cantik, nampak kan? Cantik. Maksud dia pun kita letak sama tapi dia jadi memang melengkung macam tu. Tengok ni. Saya pun dah tak sabar nak makan dengan Kak Ani lepas ni. Jadi setakat ini dahulu. Jadi terima kasih Kak Ani kerana sudi ajarkan kita penonton semua untuk buat kuih bakul ni. Jadi okey, saya nak pergi makan dulu. Kembali kepada rakan kita di studio. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bye-bye. Terima kasih Syamila untuk cerita pagi Pulau Pinang. Itu dia kuih bakul yang cukup sinonim dan antara makanan ataupun hidangan yang sangat utama sempena Tahun Baru Cina ini. Kalau kita boleh lihat, kuih bakul ini dipercayai membawa tuah kerana namanya Nian Gao yang bermaksud tinggi dan melambangkan erti semakin tahun semakin tinggi atau ringkasnya setahun lagi kehidupan setingkat lagi kemajuan. Jadi itulah istimewanya kuih bakul. Okey, kita nak terus saja bersama dengan Munawar Azmi untuk SPM sana sini. Apa di antara perkongsian menarik? Silakan Munawar. Ya, Syafiqah, sudah pastinya kita nak bawakan beberapa keratan berita ringkas pastinya untuk kita bawakan dalam ruangan SPM sana sini. Yang pertama sekalinya, kita ingin berkongsi berkenaan perkasa bidang elektrik, elektronik dan kecerdasan buatan. KPT mahu IPT melihat kepada bidang seperti elektrik dan elektronik ENE serta kecerdasan buatan AI bagi memenuhi keperluan industri. Menterinya berkata, terdapat permintaan tinggi dalam bidang itu yang memerlukan IPT memainkan peranan dengan melahirkan tenaga kerja berkemahiran. Perkara itu telah dibincangkan bersama dengan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Naib Chancellor Universiti. Bantras sampah haram. 2,093 tapak lokasi sampah haram telah ditutup melibatkan anggaran kos pembersihan berjumlah 1.6 juta ringgit pada 2023. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, operasi pembersihan dan penutupan tapak sampah haram yang dijalankan di 7 negeri melalui Akta Pengurusan Sisa Pepejal 2027 Akta 672 melibatkan pembersihan sejumlah 6,410 tan metrik sisa.
Tadbika Kemas Orang Asli. Sejumlah 1.5 juta ringgit diperuntukkan kepada Kemas bagi membina tadbika khusus buat penduduk orang asli Kampung Teranik di rancangan pengumpulan semula Kuala Betis Gua Musang tahun ini. Selain itu, sebuah lagi kelas tadbika untuk kanak-kanak orang asli di Kampung Sendrop, Tanah Tinggi Lodging akan beroperasi bulan depan. Sementara itu, Pengarah Kemas Kelantan, Hashim Alang Abdul Hamid memberitahu bantuan makanan tambahan turut disediakan. Baik, itu antara perkongsian yang kami bawakan kepada anda dalam ruangan SPM Sana Sini. Selepas ini pastinya banyak lagi perkongsian dan juga topik menarik yang akan kami bawakan kepada anda. Tapi terlebih dahulu, kita berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Selamat Pagi Malaysia. Okey, penonton dan juga Syafiqah, kebiasaannya kan kita dengar 3 suara daripada National FM. Tapi yang ini 3 suara juga, tapi di KL FM. Wow, jadi sekarang ni kita nak tahu apa aktiviti menarik yang akan dikongsikan di KL FM bersama dengan DJ Zima, DJ N dan juga DJ nak tahu siapa seorang lagi? Jeng jeng jeng, kena tengok diorang. Silakan. Ya, terima kasih kepada Munawar dan juga Syafiqah yang berada di studio Selamat Pagi Malaysia bersama kami, geng Rentak Pagi KL. Saya Putra Azwan, and Dayana dan juga Zima Syahriza pagi ini. Ya, rangkum aktiviti terkini KL FM kita mulakan pastinya dengan siaran luar Rentak Pagi KL. Tim RPKL bersiaran dari Kompleks Perbadanan Putrajaya baru-baru ini bersama dengan Hari Wilayah Persekutuan. Okey, dan juga bukan senang tau bersiaran dari luar ni seawal pukul 6 pagi lagi. Macam-macam yang kami tempuhi. Memang tak senang sebab seawal 5 pagi lagi kru KLFM telah berkumpul membuat persiapan akhir untuk bersiaran di Putrajaya, dan sepanjang 4 jam kami bersiaran, pelbagai aktiviti yang kami lakukan termasuklah bermain game bersama dengan pengunjung. Antara game yang kami mainkan, kasih nyanyilah, teka perkataan terbalik, teka lirik lagu, dan juga kami adakan juga kuis di sana dan temu bual bersama dengan pihak Perbadanan Putrajaya, dan banyak lagi aktiviti kami di sana ya. Ya, dan terima kasih juga kepada pendengar setia KLFM yang turut bersama-sama hadir ke booth KLFM kan. Biasa kita dengarkan nama mereka ni di media sosial, bacakan kiriman mereka, tunaikan lagu-lagu permintaan mereka. Tapi kali ini kita bersua muka dengan mereka, dan terima kasih jugalah kepada pihak Perbadanan Putrajaya atas kerjasama yang diberikan, dan insya-Allah jika ada rezeki kita boleh bekerjasama lagi. Ya, okey, dan itu mengenai Hari Wilayah Persekutuan yang kita sambut di Putrajaya, dan ini berkenaan dengan hashtag Ini Carta KL yang ke udara untuk anda dari hari Ahad. Okey, kalau anda dengarkan hari Sabtu pada pukul 2 petang dan juga ulangannya pada hari Ahad pukul 10 pagi. Kita tampilkan penyampai baru untuk anda, Mia Ara. Okey, dan juga
Mia Ara bersiaran bersama dengan Azwan. Tapi kalau kita tengok wajah dia, macam kenal aja. Macam kenal. Tapi saya memang dah kenal Zima. Kerana Mia ni dia merupakan anak kepada Kak Engku. Pengacara popular kita ataupun Raja Azura. Dan sekarang ni mesti orang dah perasan kan siapa Mia. Patutlah muka dia memang ira-ira sangat dengan Raja Azura. Jadi masa yang belum lagi berkenalan dengan Mia, boleh dengarkan Mia bersiaran bersama dengan Putra Azwan untuk #ini Carta KL dan bersama arti jemputan untuk 34 je X Carta KL setiap minggu. Ya, dan juga kita nak ingatkan anda mengenai program 34 je KFM Extra, di mana hari Jumaat ini anda akan bersama penerbit kita Papa Ray dan juga hostnya Zima Syariza yang akan berada di UPM tau. Jangan tak tahu ya, dekat UPM ni ada museum. Yang paling best sekali jika anda nak tahu bagaimana pembuatan keris zaman dulu-dulu, pastikan anda bersama Zima, Papa Ray dan tim yang lainnya Jumaat nanti seperti biasa pukul 3.40 petang di program 34 je KLFM Extra tau. Ya, itu untuk KLFM Extra pada hari Jumaat nanti. Kita ada banyaklah 34 je ni, ada 3 siri kan. Satu apa orang kata extra kan. Extra. Kita ada #ini Carta KL. Dan satu lagi lepak je. KLFM akan lepak di minggu ini kita akan berada di Balai Seni Negara bersama dengan Rizwan Dolah dan juga Azmi. Dan apa yang menarik dekat sana, nantikan hari Ahad nanti jam 3.40 petang. Dan untuk nanti sambutan Hari Radio. Walaupun belum lagi, tapi kita dah membuat persiapan untuk Hari Radio nanti minggu hadapan. Berbagai aktiviti akan disediakanlah dari kami di KLFM. Nanti kan warna-warni sebab katanya sangat istimewa kita ya. Pagi tu nanti akan dari pagi yang sangat-sangat memorable. Yang tak ada tiba-tiba ada. Okey, dan juga kepada anda semua, hari ini kita bercerita mengenai seorang lelaki yang suka buat perkara yang pelik-pelik, pelik-pelik. Dan baru-baru ni dia makan salji tu. Lepas tu kemudian bila percutian dekat Jepun tu dia makan salji tu, lepas tu daripada nak pergi berjalan sana sini terus sakit perut duduk. Dia makan bukan jadi sedap tapi memudaratkan diri dia. Nak dengar, kena dengarkan terus dengarkan Rentak Pagi KL pagi ini. Mana taknya 8 hari tau dia demam lepas makan salji tu. Tu mungkin dia ikut-ikutan ni. Jadi dia tengok konten-konten yang sebelum ni berkesan, boleh je makan salji sekali dia try, tengoklah. Okey, jadi kepada anda jangan lupa untuk terus bersama dengan KLFM 97.2. Dan sekarang ini itu saja, kita nak kembali bersama dengan pengacara kita. Kita kembali bersama dengan Munawar dan juga Syafiqah di Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Okey, terima kasih kepada ketiga-tiga DJ kita. Ada DJ N, Zima dan juga Azwan dari KLFM. Seronoknya mereka bertiga ya. Makin meriah KLFM pagi-pagi ni ya. Alhamdulillah, itulah antara santapan pagi untuk pendengar-pendengar KLFM. Okey, sekarang ini kita nak beralih kepada satu topik perbincangan yang menarik. Bagaimana inovasi ini menjadi satu pemangkin kepada hala tuju baru untuk sektor ternakan negara. Selalunya Munawar, lalat ni dikaitkan sebagai serangga yang membawa penyakit ataupun serangga perosak kan. Tapi berbeza dengan lalat yang ini kerana ianya diternak dengan skala yang besar. Dan menariknya mengenai lalat ini, dia hanya memakan sisa sampah sahaja. Dan ianya boleh dijadikan sebagai pengganti makanan seperti dedak ayam. Tapi kita nak mengulas lebih lanjut mengenai topik ini. Teknologi inovasi makanan ternakan masa hadapan. Terus bersama dengan tetamu kami di studio, Pensyarakat Institut Sains Biologi, Fakulti Sains Universiti Malaya, Dr. Hidayah Muhammad Taufik. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, terima kasih. Doktor, saya membayangkan doktor dia bawa lalat tadi ya. Saya macam nak tengok kan. Sebab nama dia Black Soldier Fly. Wah, cantik namanya. Atau lalat askar hitam. Betul lah. Askar hitam lalat. Okey. Doktor, bila kita bercakap berkenaan lalat ini untuk menjadi salah satu inovasi untuk mengganti kepada makanan-makanan kepada haiwan ternakan ni. Mungkin kita tak tahu berkenaan kewujudan Black Soldier Fly ni. Namanya cantik. Tapi bila kita translate, kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, lalat larva. Selalunya dalam fikiran kita, kalau lalat ni adalah sesuatu yang kotor. Jadi bagaimana pada awalnya berkenaan inovasi ni, Doktor? Okey, sebelum saya bercakap tentang Black Soldier Fly, Black Soldier Fly ni adalah sejenis lalat yang nama spesiesnya Hermetia illucens. Jadi dia tidaklah kotor. Dia kita boleh bagi dia sebarang sisa organik lah, sebarang sisa makanan, sisa yang sisa hasil pertanian yang tak digunakan ataupun sisa makanan yang dah tamat tempoh. Apa-apa saja sisa organik dia boleh uraikan
dan kemudian dijadikan makanan ternakan ataupun ada banyak lagi produk lain yang boleh digunakan hasil daripada larva black soldier fly ni lah. Okey. Jadi black soldier fly ni dia asalnya daripada Amerika Selatan. Tapi sekarang ni kita dah banyak, kita boleh nampak dia banyak di sekitar kawasan yang beriklim tropika, termasuklah di Malaysia. Dan memang dah banyak juga syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan menghasilkan black soldier fly dalam skala yang besar lah. Dan seperti di gambar tu juga, itu adalah lalat dewasa. Doktor, macam mana sebenarnya cara penternakan lalat ini? Cara penternakan dia senang je. Kita cuma perlu ada telur lalat tu. Okey. Dan kita bagi apa-apa sisa. Kita letak sisa dan telur tu dalam satu bekas. Dan kita biarkan selama dalam 14 ke 15 hari. Bergantung kepada sisanya. Selepas tu kita boleh tuai dan kita boleh bagi kepada makanan kepada dia haiwan. punya kitaran hidup dia berapa lama sebenarnya? Kitaran hidup dia lebih kurang dalam 45 hari. 45 hari. Sampai adults, telur dan larva kepada adult semulalah. Cepat juga kalau 45 hari. Okey. Doktor, pasti ramai juga masyarakat nak tahu kan, kenapa memilih black soldier fly ini untuk menjadikan bahan ternakan dalam bahan makanan untuk ternakan-ternakan ini. Apa kelebihannya berbanding dengan serangga-serangga yang lain seperti cengkerik ke? Okey, sebelum saya bercakap pasal itu, saya nak sentuh dulu tentang makanan ternakan lah. So, isu makanan ternakan ini yang menyebabkan black soldier fly ni ada di pasaran yang kita tahu sekarang ni lah. Jadi, makanan ternakan ni kita tahu ada peningkatan harga saban tahun dan kita dah nampak semasa COVID lagi. Di mana harga jagung, soya meningkat kan. Betul. Jadi selain pada jagung dan soya tu, kita ada satu lagi sumber protein yang utama yang kita sepatutnya bicarakan lah, iaitu tepung ikan, fish meal. Fish meal ni adalah tepung ikan yang kita dapat daripada lautan. So ikan ni ambil, di-harvest daripada laut dan ditukarkan jadi tepung dan kemudian diberi kepada ternakan. So tepung ikan ni tak sustainable, tak lestari lah kan. Jadi disebabkan itu kita mencari alternatif, dan salah satu alternatif yang saya kata terbaik adalah black soldier fly, sebab dia adalah sumber daripada haiwan dan dia senang, yang paling penting dia senang diternak, senang dihasilkan dalam masa yang singkat. Kita boleh tuai larvanya dan terus dibagi kepada kepada haiwan ternakan lah. Selain daripada itu, saya boleh katakan nutrisinya bergantung kepada substrate yang kita beri kepada lalat tersebut. Sekiranya kita nak lalat tu ada protein yang tinggi, kita bagilah substrate yang mempunyai protein yang tinggi. So kita boleh kawal apa yang dimakan dan apa yang kita nak hasilkan. So jadi itu antara fakta yang menarik lah yang saya rasa yang menyebabkan black soldier fly ni in trend sekarang ni, yang orang gunakan untuk menjadi makanan. Tapi itulah, bila kita menyentuh mengenai lalat kan, mungkin masih lagi ada masyarakat di luar sana khawatir dengan keselamatan dan juga tahap kesihatan mereka kan. Jadi adakah lalat ini boleh memudaratkan kesihatan manusia? Okey. Memang setakat yang saya selidiklah berdasarkan penyelidikan, belum lagi ada sebarang laporan yang mengatakan lalat BSF ni akan memudaratkan kesihatan lah. Sebab disebabkan lalat dewasa, lalat BSF ni dia tidak makan. Dia cuma minum, mengawan dan bertelur. Dan fasa lalat dewasa ni hanya 8 hari. Lebih kurang 8 hari saja. Dan semasa dalam fasa dewasa tu dia cuma itulah bertelur sajalah, dia tidak makan.
Yang makan adalah larvanya sahaja. Jadi disebabkan itu dia sangat pemalu. Dan saya faham mulutnya pun kecil. Ya. Sebab dia cuma minum saja, dia serap air saja. Jadi dia tak seperti lalat rumah yang memang kita tahu vektor penyakit. Tapi lalat biasa ni tidak sebegitulah. Dari segi fizikalnya ada perbezaan tak, doktor? Ya, memang ada perbezaan fizikal. Lalat BSF ni dia panjang, dia kali hitam, dia panjang, badan dia panjang. Okey. Dia lebih kurang macam tebuan sikit bentuknya. Cuma dia punya sayap tu ada 2, tebuan ada 4 sayap. So dia lebih kurang macam itulah bentuk black soldier fly ni. Kalau di Malaysia ni, di mana sebenarnya lokasi penternakan dengan secara berskala besar ni? Okey, di Malaysia ada beberapa syarikat di Johor. Okey. Dan juga di Perak pun ada. So mereka dah boleh menghasilkan penghasilan BSF dalam tons lah, dalam 50 tons macam tu sebulan. Okey. So banyaklah. Doktor, saya tertarik apa yang doktor sampaikan tadi. Ialah lagi-lagi bagaimana kita boleh menjadikan black soldier fly ini sebagai salah satu inovasi terbaharu dan sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan kita kepada import kepada luar negara seperti pelet-pelet, jagung dan sebagainya daripada negara-negara yang besar. Jadi apa antara cabaran untuk kita, negara kita, untuk peternak-peternak tempatan untuk menggunakan, mengaplikasikan black soldier fly ini? Apa kekangan pada waktu ini? Okey, bagi saya kekangan yang paling utama adalah menghasilkan di dalam skala yang besar. Sebab walaupun kita tahu cara penternakan ini sangat senang, sebab kita boleh bagi apa-apa saja sisa organik, tapi untuk menghasilkan dalam skala besar diperlukan teknologi infrastruktur yang lebih majulah. Jadi kita perlukan mungkin ada robotik atau AI supaya kita dapat hasilkan dalam amount yang besar dan kualiti itu terjamin, dan kita nak pastikan kualiti BSF ni lebih kurang sama dengan sumber yang kita import lah, macam soya atau jagung. Okey. Selain dijadikan sebagai makanan untuk ayam, apa lagi sebenarnya kegunaan black soldier fly ini? Okey. Black soldier fly ni saya bidang penyelidikan saya adalah ikan, pemakanan ikan. So saya start dengan makanan ikan. Jadi selain daripada makanan ayam, kita boleh jadikan dia makanan ikan. Ada juga penyelidikan ke arah makanan rabbit, pet food, makanan haiwan kesayangan. Jadi selain daripada itu ada juga kita boleh gunakan dia untuk biodiesel sebab black soldier fly ni dia boleh serap lemak atau minyak. Biodiesel? Biodiesel. Ada penyelidikan ke arah itu menjadikan kita ekstrak minyak dia, minyak daripada black soldier fly ni dan boleh digunakan untuk biodiesel. Wow, menarik. Dan ada juga sebagai pengurai semula jadi kan. Jadi mungkin macam mana sebenarnya mekanisme black soldier fly ini bertindak? Pengurai sisa, jadi black soldier fly ni dia akan menguraikan apa-apa sisa organik yang kecuali sisa organik rumah, sisa makanan ataupun sisa dapur. Jadi selepas kita meletakkan sisa organik tersebut, kita letaklah larva dan dalam masa lebih kurang 14 atau larva ni dia dalam masa 14 ke 20 hari bergantung pada substrate ataupun sisa organik yang kita gunakan itulah. Jadi dia akan makan. Dia akan makan sisa organik itu dan kemudian dia akan menggemuk. So jadi kalau kita bagi sisa makanan contoh, kita bagi sisa sayur, sayur yang tak habis kan, sayur yang di pasaran yang dah tak habis. Sisa sayur tu mungkin ada kadar protein dia lebih kurang dalam 12 ke 13% macam tu. Jadi kita bagi kepada black soldier fly ni dan hasilnya, output ni nanti akan 2 kali ganda. Black soldier fly ni dia akan hasil larva tu nanti dia akan meningkat kepada 24 ke 25% protein content. So itu antara satu benda yang interesting lah saya rasa. So
daripada kita membuang sisa tu ke tempat pembuangan sampah, lebih baik kita gunakan sampah itu dan diberi kepada lalat ni lah. Jadi di UM juga kami ada program, program community bersama pelajar di ladang kami. Kami ada ladang mini yang kami ternak macam-macam ternakkanlah kambing, ikan, ayam, dan kami juga ternak black soldier fly ni. Dan bersama student. Jadi kalau untuk mereka di luar sana, ialah sebab sekarang ini peternakan itu dilakukan secara berskala besar. Tapi yang mungkin bercita-cita nak jadikan dia sebagai DIY ataupun buat di rumah saja. Mana tahu Munawar sebab dia kaki pancing, nak jadikan umpan untuk memancing kan. Nak ternak di rumah ni. Adakah possibilities tu ada? Ya, boleh. Boleh. Cuma bagi sesiapa yang berminat nak belajar, saya usulkan untuk belajar dahulu. Pergilah ke bengkel-bengkel yang disediakan. Ada banyak bengkel-bengkel ternakan black soldier fly ni di jabatan kerajaan, di universiti-universiti. Belajar dulu bagaimana cara yang terbaik lah. Saya nak tekankan di sini, kita perlu menggunakan substrat yang betul untuk ternakan ni. Kita tak boleh menggunakan sebarang substrat yang ada sisa kimia, toksik yang boleh membahayakan ternakan dan juga manusia lah. Okey, sekarang ini doktor, apa lagi antara teknologi ataupun penyelidikan terkini untuk BSF ini selain menjadi makanan untuk ternakan? Apa lagi yang boleh kita aplikasikan, kita manfaatkan black soldier fly ini? Okey, ada banyak aplikasi lain sekarang ni yang telah dibangunkan. Contohnya ada research yang extract, yang boleh extract chitin ataupun chitin daripada larva lalat ni dan dikomersialkan, dijadikan kosmetik ataupun untuk pharmaceutical. Wow. Kosmetik? Ya, kosmetik. Sudah ada kosmetik daripada black soldier fly ni. Dari segi apa tu? Skincare? Skincare. Ya. Skincare. Wow. Jadi manfaatnya kepada kulit tu bagaimana? Ya, sebab dia ada lauric acid. Dia ada apa, doktor? Lauric acid. Lauric acid. Ya. Okey. Lauric acid dan ada beberapa komponen biologi daripada black soldier fly dah diekstrak dan kemudian dijadikan kosmetik lah. Wow. Bahan kosmetik dan pharmaceutical. Ya. Wah, lepas ini Syafiqah boleh guna Syafiqah. Bahan berasaskan Saya tunggu black Munawar soldier fly. ternak. Awak jadikan umpan, saya boleh ekstrak tu untuk jadikan kosmetik. Ya, satu perkara lagi ialah bila kita bercerita berkenaan black soldier fly ataupun lalat larva ni, ialah kita nak buang stigma masyarakat berkenaan dengan lalat ini. Jangan ini ingat. bukan lalat biasa yang terbang-terbang dekat Dia tak makan tepi. sampah. Bukan. Yang ni black soldier fly. Betul. Okey, sebab ialah Malaysia bukanlah negara pertama yang melakukan ataupun menternak black soldier fly ini. Ianya telah pun diaplikasikan di negara-negara luar. Jadi setakat ini bagamana sebenarnya hasil dan juga impaknya di negara lain? Okey, di negara lain seperti di Europe, mereka dah ada beberapa kilang yang memang besar lah. Kilang terus? Kilang besar. Dan banyak juga negara-negara di Eropah, mereka datang ke negara kita, mereka set up kilang di sini sebab kita ada cuaca yang sangat baik untuk menghasilkan larva lalat. Tropika. Sebab di sana mereka sejuk. So mereka perlukan artificial light untuk biarkan black soldier fly ni lah. Tapi di sini kita panas sepanjang tahun. So memang sesuai cuaca kita untuk biarkan black soldier fly ni di Malaysia. Wow. Sebab tu negara-negara luar datang di sini invest dan buka kilang di sini dan hasilkan di sini black soldier fly ni. Okey, jadi saya rasa perbincangan kita pagi ini pastinya membuka mata untuk kita semua, lagi-lagi kepada penternak-penternak di luar sana yang tertarik bagaimana nak jimatkan kos untuk makanan ternakan ini. Mungkin sekali lagi kita boleh war-warkan apa kit start untuk diorang ini, untuk penternak-penternak memulakan makanan untuk ternakan mereka melalui black soldier fly ini. Okey, jadi bagi penternak yang ingin belajar atau menternak black soldier fly ni, bolehlah pergi ke bengkel ataupun di mana-mana badan kerajaan ataupun pusat pertanian yang menyediakan seminar atau bengkel berkenaan black soldier fly ni, belajar dahulu dan lepas tu boleh cuba di rumah sebab cara penjagaan ni sangat mudah. Kita cuma perlu ada sisa makanan yang sudah tidak digunakan dan boleh
cuma perlu beli telur sajalah. Beli telur, lepas tu letak di dalam ruangan yang bagaimana? Akuarium? Dalam bekas besin, besin saja. Besin And then sahaja. letak telur. Lepas tu akan nampak selepas 2-3 hari dia akan kurang makanan tu dan larva akan gemuk. Baik. Jadi ini merupakan satu juga peluang perniagaan kepada anda di luar sana, sebab kalau kita dengar seperti mana doktor katakan tadi, kita ada 45 hari. Jadi ROI-nya kira cepat juga. Betul, apapun. Tapi berniaga tanpa ilmu tak boleh. Jadi kena pergilah ke bingkit-bingkit ataupun kelas-kelas yang disediakan oleh pihak kerajaan ataupun daripada pihak UM sendiri. Okey, apapun kita ingin ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Hidayah Muhammad Taufik, Pensyarah Kanan Institut Sains Biologi Fakulti Sains Universiti Malaya. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Okey, sekarang ini kita nak bawa penonton untuk terus sahaja ke negeri Johor untuk ruangan cerita pagi Johor. Kabarnya kita akan bersama dengan sahabat pelapor kita Anas Muhammad Noor untuk pelancaran jualan kasih Johor. Jadi kita terus saja bersama dengan Anas di Johor. Silakan Anas. Baik, terima kasih Munawar dan Syafiqah di Angkasa Puri. Lintas langsung kami bawakan sempena dengan pelancaran jualan kasih Johor. Salah satu lagi inisiatif kerajaan negeri bagi membantu bangsa Johor khususnya. Dan kita bertuah pagi ini kami bersama dengan Menteri Besar Johor Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi untuk kongsikan mengenai program yang baru saja dilancarkan sebentar tadi. Dan bersama dengan saya sekarang Datuk On. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Datuk, kita nak kongsikan salah satu inisiatif terbaru kerajaan negeri untuk bantu bangsa Johor, jualan kasih Johor. Ada persamaan dengan jualan rahmah dan apa dia objektifnya? Alhamdulillah pada pagi ini kita melancarkan jualan kasih bangsa Johor yang telah saya umumkan dalam belanjawan tahun lepas dan peruntukan melibatkan RM5 juta. Dan memang kita tengok dari segi program ini dia komplementari kepada apa yang dibuat di peringkat kerajaan persekutuan melalui jualan rahmah, tetapi kita lebih tertumpu kepada barang-barang dari segi yang basah lah. Contohnya ikan, ayam. Kita juga bantu dari segi telur dan juga minyak. Tadi Datuk dah meninjau beberapa gerai. Harga yang dikenakan tu macam mana untuk jualan kasih? Saya tengok memang kalau dekat Malaysia ni kemungkinan hari ini dekat Johor barangnya paling murah lah. Sebab dari segi subsidi yang diberikan untuk ayam sebagai contoh, RM6 setiap kilo. Dari segi ikan kita bagi subsidi RM5. Kemudiannya untuk telur sepapan kita bagi RM4 dan untuk minyak sebotol kita bagi RM3. Jadi memang saya tengok bukan itu saja, peniaga-peniaga pun on top of the subsidi. Contoh ikan-ikan tadi yang kita nampak, walaupun subsidinya RM5, peniaga bagi tambahan subsidi sebanyak RM1, RM2 lagi. Jadi saya tengok alhamdulillah memang sangat berbaloi lah, insya-Allah. Tadi Datuk sebut 5 juta untuk tahun ini. Adakah sempena tahun baru Cina ataupun akan ada lagi program yang sama? Dari segi fokus yang kita buat untuk jualan kasih ini, kita tertumpu kepada musim perayaan. Jadi kebetulan yang pertama tahun ini kita bagi tumpuan kepada kongsi facai tahun baru Cina. Lepas ni ada raya, lepas tu ada Deepavali dan sebagainya. Jadi kita akan buat di seluruh negeri Johor. Dan dari segi sasarannya, kita sasarkan lebih 800,000 keluarga akan mendapat manfaat daripada program jualan kasih ini, insya-Allah. Baik Datuk, terima kasih atas perkongsian tersebut. Semoga berjaya dengan inisiatif yang kerajaan negeri ini. Saya juga nak ambil kesempatan nak ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat untuk menjayakan program ini, dan terutamanya dari segi federal, Kementerian Pertanian, KPDN dan juga agensi-agensi di peringkat kerajaan negeri. Dan saya berharap insya-Allah kita buat di 30 lokasi di seluruh negeri Johor untuk perayaan Tahun Baru Cina. Dan saya menggalakkan setiap bangsa Johor untuk mengambil kesempatan untuk beli ayam, beli ikan, beli telur dan sebagainya sempena musim perayaan ini. Kita buat 4 hari bulan sampai 9 hari bulan. Ada masa lagi.
Baik Datuk, terima kasih atas perkongsian tersebut. Semoga terus berjaya dengan inisiatif yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri Johor. Sekian dulu dari Taman Johor di Johor Bahru ini untuk pelancaran jualan kasih Johor. Kembali dulu kepada Munawar dan Syafiqah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Anas Muhammad Nur atas perkongsian cerita pagi daripada Johor iaitu berkenaan pelancaran jualan kasih Johor seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor itu tadi. Bagaimana program ini akan memberi impak kepada seluruh bangsa Johor khususnya dalam membantu untuk meringankan kos sara hidup dan akan diadakan di 30 buah lokasi sempena dengan Tahun Baharu Cina. Jadi bertuahnya lah menjadi bangsa Johor. Jadi terima kasih sekali lagi Anas untuk cerita pagi tadi. Seterusnya, kita ingat satu bingkisan khas. Ini berkaitan dengan ikan ketutu lumayan. Apakah ikan ketutu ni? Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita, Fakhrul Razi Ismail. Silakan. Menyedari nilainya yang tinggi, projek ternakan ikan ketutu secara komersial dimulakan di Kedah. Projek diusahakan Abdul Aziz Syahri di Kampung Kuala Rimau Pendang sejak 2021. 12 kolam bersaiz 20 meter kali 20 meter dibina di atas tanah seluas 0.9 hektar dengan setiap kolam mampu memuatkan sehingga 5,000 ekor ikan ketutu. Selain kolam ikan induk, turut disediakan kolam pembenihan dan kolam ikan ketutu untuk dipasarkan. Idea untuk kita menternak ketutu secara komersial kerana kita mendapati permintaan ikan ketutu ni yang sangat tinggi, iaitu di mana orang cakap apa, dari segi persaingan dan juga permintaan yang terlampau tinggi ini menyebabkan kita sedaya upayalah untuk menternak ikan ni. Pembesaran ikan ketutu sangat perlahan dan mengambil tempoh masa sehingga 18 bulan untuk mencapai berat ideal iaitu 1 kilogram. Ia mampu hidup di luar air untuk jangka masa selama 72 jam selagi badannya masih lembap. Ketika ini, projek ternakan ikan ketutu hanya mampu menghasilkan antara 1 hingga 2 metrik tan sebulan dan dipasarkan di sekitar Malaysia dan Singapura. Itu kalau ikut permintaan yang kita harus bekal pada hari ini iaitu sebanyak 1 tan setiap hari. Tapi mana mungkin benda ini berlaku kerana kita kekurangan peternak. Dan kita sendiri pun memang tak dapat untuk buat benda ini kerana untuk menghasilkan untuk menghasilkan ikan ketutu yang boleh dipasarkan, dia mengambil masa hampir 18 bulan ataupun hampir 2 tahun. Melihat potensi besar projek ini, Jabatan Perikanan Negeri turut memberi sokongan dan bantuan berbentuk peralatan, malah berhasrat menjadikan Kedah sebagai pengeluar utama ikan ketutu. Kita menggalakkan pemain-pemain industri ataupun menggalakkan pengusaha-pengusaha yang berminat untuk mencaburi bidang ternakan ikan ketutu ini supaya dapat mengeluarkan produk ataupun benih. Contohnya, bila keluarkan benih, dia akan dapat sambutan daripada penternak lain. Penternak lain akan mengambil benih daripada syarikat ini ataupun pengusaha juga boleh mengeluarkan hasil daripada ikan ketutu itu sendiri. Ikan ini mudah diternak kerana sifat semula jadinya yang pendiam pada waktu siang dan aktif pada waktu malam. Isinya yang manis dan lembut pastinya mampu menambat hati pelbagai lapisan masyarakat. Ikan ketutu mendapat permintaan tinggi daripada pengusaha restoran-restoran mewah dan juga dari luar negara seperti Hong Kong, Singapura, Taiwan dan juga Korea Selatan. Namun permintaan itu tidak dapat dipenuhi kerana kekurangan bilangan pengusaha yang menternak ikan spesies ini. Jika dilihat dari segi potensinya, ikan ini mampu mendatangkan hasil yang lumayan jika diusahakan menerusi sistem kolam yang teratur dan terancang. Fakhrul Razi Ismail, RTM.
Okey, Munawar. Pagi ni saja kita dah dengar 2 peluang perniagaan. Sama ada nak ternak black soldier fly ataupun nak ternak ikan ketutu. Tak cukup itu. Kita ada lagi. Ada lagi peluang perniagaan yang seterusnya. Ini berkaitan pula dengan seramik. Kalau kita boleh lihat, seramik ini berasal dari perkataan Greek iaitu keramos, bermaksud tanah liat yang digunakan untuk pembuatan produk. Dan seramik juga, Munawar, merupakan salah satu objek seni yang tertua pernah dihasilkan oleh manusia sejak zaman prasejarah lagi. Wow, dan sudah pasti kalau kita lihat berkenaan seni dan juga nilai estetika untuk seramik ini tak lapuk ditelan zaman. Biarpun kebanjiran seni-seni ataupun bahan-bahan perhiasan yang lain di pasaran, namun ianya kekal cantik dan indah. Macam nak menjual. Macam membayar pula. Tapi kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu bersama kita pada pagi ini iaitu Encik Zuraidi Abdul Rahim yang merupakan koordinator bidang seramik perindustrian Kolej Pengajian Seni Kreatif Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Munawar. Mungkin kita boleh mulakan sedikitlah bagaimana sebenarnya perkembangan industri seramik ini di Malaysia awalnya. Okey, baik. Kalau kita melihat kepada sejarahnya lah, seramik di Malaysia ni dia dah bermula lama lah. Kalau ikut sejarahnya, banyak arkeologi yang telah ditemui di gua-gua di semenanjung Malaysia dan juga di Sabah Sarawak lah. Kan? Jadi kalau kita pendekkan lah. Okey, kalau di Malaysia kita biasanya kenal produk seramik yang paling popular adalah labu sayung. Okey, itu yang paling biasa rakyat Malaysia kenal. Okey, dan bila disebut seramiknya biasanya orang akan terus kenal labu sayung. Labu sayung pastinya cukup dikenali. Itu antara kaedah tradisionalnya lah. Betul. Sekarang ini kita lihat untuk pembuatan seramik ini, seni seramik ini, dia ada beberapa kaedah, sama ada nak masih lagi mengekalkan kaedah tradisional ataupun dah beralih kepada kontemporari. Jadi kalau di hadapan kita sekarang ni adalah kaedah kontemporari. Okey, kalau di sini kita ada, kalau saya buat sampel yang saya bawa ini, kita ada 3 produk yang berlainan lah. Okey. Kalau yang ini kita lebih kepada produk yang bersifat artistik. Okey. Yang ini sebenarnya adalah kita panggil sebagai storage jar lah, boleh dibuka lah. Okay. So bekas untuk menyimpan bahan lah. Okey. Tapi dalam bentuk yang agak artistik, di mana ini karya pelajar. Ini karya yang dihasilkan oleh pelajar UiTM. Okey. Jadi ini adalah yang cuba di-highlightkan ini adalah tekstur pada batu. Okay, that's why kita nampak sekali imbas kita nampak macam batu lah. Seolah-olah batu yang sebenar. Tapi bukan sebenarnya seramik. Tapi yang tengah ini sangat menarik. Kita bagi peluang kepada penonton untuk tekalah apa yang di tengah ini sebenarnya. Okey, kalau yang di tengah ini sebenarnya adalah produk ini dihasilkan dengan acuan. Produknya adalah sebenarnya adalah kondimen set. Okey, ini bekas untuk meletak garam, lada, sula dan sebagainya lah. Okey, jadi tujuan dia reka begini adalah supaya untuk mengelakkan udara daripada kena kepada bahan-bahan itu yang boleh menyebabkan bahan itu tersumbat apabila kita nak keluarkan lah. So ini antara idea yang dihasilkan oleh pelajar kami lah. Wow, cantik tu kalau letak kat dapur tu kan. Betul. Tapi kalau kita imbas kembali mengenai seramik ini tadi kan, elemen budaya dan juga kepercayaan, itu antara perkara yang boleh elemen-elemen yang diterapkan dengan dekorasi sesuatu seramik itu. Kalau di Malaysia ini, apa di antara pengaruh sebenarnya yang boleh kita lihat pada seramik di Malaysia? Okey, kalau di Malaysia ini kita kalau dululah seramik ini dihasilkan juga bagi tujuan keagamaan, okey, dan juga kepercayaan dululah. Macam artifak yang ditemui di Gua Cha di Kelantan dulu. Jadi ditemui juga produk-produk seramik yang dalam bentuk mangkuk, tembikar dan sebagainya itu tujuan dia supaya untuk digunakan oleh si mati di kemudian harilah. Dalam kehidupan seterusnya. Jadi kalau di sudut kontemporari pula, kebanyakan daripada produk ini lebih kepada pengkajian tentang alam sekitar. Dari sudut budaya setempat itu. Contoh kalau pelajar itu mungkin datang daripada Borneo, dia akan bawa budaya Borneo ataupun apa yang ada di Borneo itu dalam karya mereka lah. Jadi itu memain peranan dalam penghasilan produk seramik pada hari inilah. Kalau kita boleh tengok produk seramik yang tertua di dunia dijumpai oleh ahli arkeologi adalah produk zaman Jomon Jepun, iaitu bertarikh 10,000 sebelum Masihi. Jadi uniknya seramik Malaysia yang berbeza dengan seramik-seramik daripada negara yang lain bagaimana? Dari segi apa? Kalau kita lihat, kita nak bandingkan dengan Jepun yang memang dah ke depan lah. Dari segi seramik kita memang agak ketinggalan dengan Jepun, Korea dan sebagainya. Cuma di Malaysia ini kalau kita nak katakan
uniknya adalah kita menerapkan budaya kita ataupun apa yang ada di persekitaran kita di Malaysia ni dalam penghasilan produk kita, terutamanya contoh dalam mungkin motifnya, dari segi teksturnya, semua diambil daripada apa yang biasanya ada di persekitaran kita lah. Okey. Jadi labu sayung tu adakah identiti kita? Betul. Itu identiti untuk orang negeri Perak. Datang Kuala Kangsar tak beli labu sayung, tak sah sebagai buah tangan kita. Okey, kita bercakap berkenaan seramik ini. Pastinya kita nak beri pendedahan juga kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi pewaris kepada seni seramik Malaysia yang cukup indah ini. Ramai juga yang tak tahu sebenarnya di peringkat IPT dan juga di peringkat college vocational sebenarnya ada menawarkan bidang-bidang berkaitan dengan seni seramik, tuan. Betul. Jadi bagaimana untuk kita war-warkan kepada generasi muda perlu mengambil bidang seumpama ini? Okey, kalau generasi muda yang berminat untuk mendalami pengajian dalam bidang seramik, kalau di UiTM sendiri kita menawarkan dua program yang utamalah, iaitu kita ada diploma seramik dan juga kita ada juga ijazah sarjana muda seramik perindustrian. Okey, satu di kampus Sri Iskandar dan satu lagi di UiTM Shah Alam lah. So kita ada dua program. Okey, tuan, kalau kita bercakap berkenaan peluang pendidikan di peringkat IPT berkenaan bidang seramik ini, pastinya para generasi muda, para pelajar juga nak tahu dari segi prospek masa depan kerjaya yang akan mereka ceburi selepas itu. Baik, kita tidak menafikan bahawa apabila pelajar masuk belajar di universiti, matlamat mereka adalah untuk apa yang mereka akan dapat ataupun apa yang akan menjadikan mereka itulah. Apa kemenjadiannya itu. Okey. Jadi kita ada dua laluan lah. Biasanya kita ada satu laluan ke arah industri lah, di mana pelajar yang keluar akan bekerja dalam sektor perindustrian yang berkaitan dengan bidang seramik. Satu lagi matlamat kita adalah untuk menghasilkan graduan yang menceburi bidang keusahawanan. Itu matlamat utama kita sebenarnya. Jadi kalau dari segi aktiviti penyelidikan dan juga kajian di Malaysia, bagaimana setakat ini, tuan? Berkaitan dengan seramik ini. Okey, kita selain daripada menyediakan pendidikan tinggi kepada pelajar kita, kita juga mengadakan beberapa siri kolaborasi dengan pihak industri. Okey, macam baru-baru ni kita mengadakan kolaborasi untuk penghasilan cenderamata bagi Tuanku Permaisuri Selangor. Iaitu sempena dengan Hari Raya Aidilfitri pada tahun yang lepas lah. Okey, itu kita collaborate dengan industri. Sama-sama kita hasilkan rekaan dan penghasilan produk. Buat betul, tuan? Kita buat tableware untuk Tuanku Permaisuri. Wow. Set cenderamata yang Tuanku Permaisuri nak hadiahkan kepada tetamu-tetamu beliau lah. Okey, kalau kita tengok seramik di hadapan kita ini, untuk ketiga-tiganya kita lihat dari segi material berbeza, tuan. Berbeza. Mungkin kita boleh terangkan dari hujung ke tengah dan sampai ke sini. Okey, kalau kita lihat di sini, material yang digunakan adalah berbeza-beza lah bagi tujuan tertentu lah. Contoh kalau yang macam di tengah-tengah, yang di depan saya ni, yang besar ni, kalau kita nampak dia produk ni kita panggil sebagai ceramic lighting lah. Okey. Yang ini menggunakan bahannya adalah porselin. Jadi porselin ni sifatnya adalah lut cahaya. Dia translucent. Okey. Berbanding dengan yang di sebelah kanan ini, dia menggunakan tanah stoneware, di mana kalau kita buat lampu pun dia tidak akan mengeluarkan cahaya. Itu beza yang utama lah. So setiap tanah yang kita gunakan berbeza-beza fungsi dia. Jadi kalau orang seramik biasanya dia akan pastikan produknya apa, bahannya apa. Itu yang pentinglah dalam pembuatan produk seramik. Dalam era pemodenan, lepas tu contemporary sekarang ini, bagaimana sebenarnya penerimaan rakyat Malaysia khususnya dalam seni seramik yang asli ataupun yang lebih tradisional seperti labu sayung? Okey, kita kalau melihat kepada penerimaan masyarakat lah pada hari ini, kalau kita bandingkan negara yang contoh macam Jepun lah. Jepun ni di mana adalah seramik inilah satu budaya bagi mereka lah. Seramik inilah satu produk harian yang tak boleh lekang daripada mereka. Okey, kalau kita pergi ke restoran dan sebagainya, memang boleh katakan susah kita nak jumpa material plastik lah. Memang 100% menggunakan produk daripada seramik. Cuma di Malaysia kita seramik itu bukan satu budaya, tetapi kita cuba untuk membudayakanlah sebab seramik itu sebagai satu bahan ataupun produk yang boleh kita gunakan harian lah. Sebenarnya ramai yang tak sedar pun. Seharian kita menggunakan banyak produk seramik. Contohnya macam kita gunakan pagi-pagi kita gunakan bilik mandi, kita gunakan tandas. Tiles. Ya, betul. Tiles, peralatan bilik mandi itu adalah produk seramik sebenarnya. So, ramai yang tidak sedar lah.
Ya, banyak sebenarnya produk-produk seramik di sekeliling kita tanpa kita sedari. Dan kalau kita tengok bagaimana olahannya menjadi satu seni yang sangat kreatif, yang ini berunsurkan kalau saya pribadi saya lihat macam cengkerang di lautan yang indah. Oh, lama puitisnya. Di dalamnya ada mutiara. Oh, okey, Tuan, kita nak bicara berkenaan seramik ini kan. Ialah apa antara kelebihan seramik ini berbanding bahan-bahan perhiasan yang lain kalau untuk diketengahkan. Ialah kalau untuk orang yang menceburi bidang ini, bagaimana dari segi kos pembuatannya pula? Adakah mahal untuk dijual kepada pengguna-pengguna? Kalau nak dibandingkan seni seramik dengan bidang lain, dia agak tidak adil lah kalau nak kata seramik itu yang istimewa. Tapi sebenarnya seramik ini memang keistimewaannya adalah satu adalah kita mengkaji tentang satu bahan lah. Okay? Sebelum kita nak hasilkan produk, kita kena kaji bahan. Kemudian kita juga kena menghasilkan rekaan. Itu dua perkara yang penting dalam seramik. Okay? So istimewanya di situlah. Okay? Jadi kalau kita melihat di sini, okay, produk-produk seramik ini, kalau kita belajar tu, okay, dia tak ada shortcutnya lah. Okay, tak ada shortcutnya. Dia proses itu kita harus belajar bahan, kita perlu belajar pembakaran, kita perlu belajar rekaan. Okay, jadi setiap proses itu perlu dilalui. Okey. Tuan, kalau Tuan boleh kongsikan juga sebenarnya apa di antara modul ataupun silibus yang diajar di UiTM berkaitan dengan seramik ini? Sebab tempoh pembelajaran kalau contoh diploma berapa tahun? 3 tahun? 3 tahun. Jadi apa sebenarnya pembelajaran dalam tempoh 3 tahun? Okey, kalau untuk diploma 2 tahun setengah sebenarnya. 2 tahun setengah. Maafkan saya 2 tahun setengah. Okey, kalau di peringkat diploma kita lebih menekankan kepada aspek kemahiran. Maksudnya kemahiran membuat, kemahiran menyediakan bahan, okey. Termasuk juga kemahiran rekaan lah. Kalau di peringkat yang lebih tinggi, di ijazah sarjana muda, kita lebih menekankan kepada konsep, kita lebih menekankan kepada teori rekaan. Walaupun kita menghasilkan produk yang sama, tetapi pengisiannya berbeza di antara dua aras itulah. Okey, sudah pasti penghasilannya juga cukup berbeza bergantung kepada individu tersebut. Bagaimana interpretasinya berkenaan dengan sumber alam dan juga sebagainya. Faktor sekeliling memainkan peranan yang sangat besar dalam hal ini. Okey, Tuan, bagaimana perkembangan seni seramik ini? Kalau dulu dan juga sekarang dengan adanya teknologi-teknologi moden, bagaimana ianya membantu untuk rekaan seni seramik ini? Di Malaysia, dalam bidang seramik, industri yang paling besar adalah industri pembuatan tiles lah, pembuatan jubin. Okay. Selain daripada itu, kita juga ada industri pembuatan hand former. Former itu adalah acuan yang menghasilkan sarung tangan getah itu. Jadi mold itu adalah dihasilkan daripada seramik. Okay. Jadi perkembangan itu sedikit sebanyak juga membantu kita lah. Di peringkat UiTM, kita menghasilkan graduan yang akan menjurus ke arah bidang-bidang yang sedemikianlah. Jadi dari segi teknologinya pula, selain daripada kita mengajar student dengan menggunakan teknik konvensional di mana pembuatan tangan, kita juga mengajar student bagaimana untuk menghasilkan produk dengan menggunakan acuan. Dan juga lately kita telah juga mengajar student bagaimana untuk berkarya dengan menggunakan 3D printer. Jadi sebelum ni kalau buat modelnya secara manual, sekarang kita telah menukar ke arah menggunakan teknologi lah. So kita gunakan 3D printer untuk modeling. Di Malaysia ni kan sebab kita kaya dengan hasil bumi kan. Jadi dari segi bahan ataupun material seperti tadi Tuan katakan, setiap satu ini bahan-bahannya berbeza, tanah-tanahnya berbeza. Jadi adakah mudah didapati di sini ataupun terpaksa kita import daripada negara luar? Kalau di negara kita lah, tanah yang paling baik adalah di negeri Perak, iaitu di Kuala Kangsar. Okey. Hidup Perak. Sebab itu kenapa Labu Sayung tu banyak meluas di sana. Ya. Jadi macam kami di UiTM sendiri pun, kalau kita mendapatkan tanah untuk yang begini, produk begini, kita memang akan ambil daripada Kuala Kangsar lah. Okey. Terbaiklah. Tuan, saya nak tanya berkenaan tanah. Tuan cakap tanah yang terbaik tu daripada Kuala Kangsar. Jadi apa beza tanah di Kuala Kangsar dengan di tempat-tempat lain tu? Dari segi apa tu? Okey, dalam seramik kita ada satu komposisi. Bukan, kita panggil sebagai plasticity. Itu adalah ciri-ciri seramik, tanah seramik. Jadi keplastikan itu yang menentukan tanah itu baik ataupun tidak untuk kita hasilkan produk. Sebab kalau kurangnya keplastikan itu akan menyebabkan keretakan semasa proses pembuatan dan juga kesan dia kita akan lihat daripada semasa pembakaran. So jadi antara tanah yang terbaik di Malaysia adalah daripada Sayung lah, di Kuala Kangsar.
Patutlah terjawab dah persoalan sama ni. Kenapa Perak Kenapa Kuala Kangsar banyak labu sayur? Sebab mereka memanfaatkan sumber alam semula jadi. Alhamdulillah, rezeki untuk orang Kuala Kangsar. Okey, sekali lagi kita mungkin boleh kongsikan khususnya kepada generasi muda, para pelajar yang masih tercari-cari bidang yang ingin mereka ceburi, kenapa perlu menceburi bidang berkaitan dengan seni seramik ini? Pelajar-pelajar ini kebanyakannya yang lepasan SPM lah, ya. Mereka tak begitu kenal dengan seramik lah. Okey, mereka hanya tahu mungkin di peringkat mereka adalah labu sayung. Sebenarnya kalau pelajar masuk dalam bidang seramik, kita ada produk yang lebih daripada itulah. Kita ada produk lighting, kita ada wall panel, kita ada juga produk tiles, sanitary ware, okey. Even dalam medical pun menggunakan produk seramik. Okey. Contohnya macam penggantian tulang-tulang, okey, so itu juga menggunakan bahan seramik. Seramik lebih daripada sekadar pasu sebenarnya. Betul. Itu stigma yang perlu kita ubah sebenarnya. Bukan sekadar barang perhiasan semata-mata, tapi sebenarnya boleh digunakan dalam pelbagai aspek dalam kehidupan kita. Apapun, kita ingin ucapkan terima kasih kepada tamu kita, Encik Zuraidi Abdul Rahim, Koordinator Bidang Seramik Perindustrian, Kolej Pengajian Seni Kreatif Universiti Teknologi Marayu ITM. Terima kasih tuan. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Pegawai Met Malaysia untuk melihat bagaimana ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Terus saja bersama Met Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan dengan melihat kepada paparan carta angin. Rantau negara pada ketika ini masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang direkodkan sekitar 10 hingga 20 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia masih lagi tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora buat masa kini. Namun, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran status cuaca panas sejak daripada semalam dan berkuat kuasa sehingga ke pagi ini melibatkan kawasan di sekitar Padang Terap, Pokok Sena, Sik, Baling Kedah dan juga di sekitar Kuala Kangsar, Negeri Perak. Amaran ini masih lagi pada tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga di mana suhu boleh mencecah sekitar 35 sehingga 37 darjah Celsius. Oleh demikian, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berlindung daripada cahaya matahari dan memperbanyakkan minum air. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada keadaan cuaca pada pagi ini. Di sini dapat dilihat keadaan cuaca yang agak baik di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Hujan hanya dilihat melibatkan kawasan di sekitar negeri Perak dan juga di sekitar perairan negeri Kedah pada ketika ini. Namun kita jangkakan untuk keadaan hujan di negeri Kedah dan Perak ini boleh berakhir dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pada ketika ini keadaan cuaca yang agak baik dilihat di kedua-dua buah negeri dan keadaan mendung hanya dicerap di sekitar Kuching pada pagi ini. Keadaan cuaca baik ini kita jangkakan sehingga ke tengah hari nanti. Seterusnya, kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia masih lagi menjangkakan untuk keadaan hujan boleh berlaku di 1-2 tempat terutamanya melibatkan kawasan pedalaman semenanjung Malaysia iaitu melibatkan negeri Perak, pedalaman negeri Pahang, negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur, termasuklah di sekitar negeri Sembilan dan sedikit di negeri Johor. Keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlaku pada lewat petang sehingga ke awal malam. Namun kami masih lagi menjangkakan untuk keadaan kurang hujan di hampir keseluruhan semenanjung pada petang nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan pada petang nanti lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Sarawak dan juga pedalaman negeri Sabah. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri.
34 jam. 34 jam. 34 jam. Waktu yang berlari tidak lagi menanti. Zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci. Dalam dunia data, pangkalan data utama melangkah maju, informasi bermakna dan beri cahaya nyata. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap big data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Tiada yang tertinggal, taraf ditingkatkan. Dunia di ujung jari, adu data terbaik untuk semua. Sarjana rancangan serta memandu arah. Akses digital kini kian mudah, komprehensif tiada tiris. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap big data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Setiap big data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Kini padu maju bersama, masa depan cerah untuk kita, untuk negara. Padu-padu takkan pernah berhenti, takkan lelah, terpelihara tiap masa. Masih lagi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Hari ini kita nak bicara mengenai transformasi ekonomi digital koperasi. Tapi kita nak kongsikan juga bersama dengan penonton. Suruhanjaya Koperasi Malaysia merekodkan sebanyak 15,809 koperasi berdaftar dengan jumlah keanggotaan seramai 7.31 juta orang tahun ini. Tahun ini lebih daripada 7 juta orang. Ya, jadi sebab kata tetamu kita tadi sama jumlah banyak dengan populasi negara Singapura. Ya, betul. Okey, jadi kita nak perkenalkan terus tetamu yang bersama kita pada pagi ini, iaitu Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah yang merupakan Presiden Angkasa. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasihlah intro yang cukup baik. Okey, Datuk Seri, ialah kita berbicara berkenaan transformasi digital. Transformasi digital khususnya kepada koperasi-koperasi ini. Kalau kita intai, mungkin ianya bermula sejak pasca pandemik COVID-19 pada ketika itu. Jadi kita pastinya ruang pada ketika ini ia semakin rancak, dan bagaimana dari segi lanskap keseluruhan persekitaran transformasi digital koperasi pada ketika ini?
Datuk Seri. Okey, pertama terima kasihlah kepada RTM yang selalu memberikan ruang kepada Angkasa bagi mewakili gerakan Koperasi untuk bersiaran bagi mempromosikan apakah yang sedang berlaku, yang telah berlaku dan yang akan berlaku dalam sektor koperasi. Seperti mana yang disebutkan oleh Puan tadi, gerakan koperasi ini adalah satu gerakan sektor ketiga. Kajian telah iktiraf koperasi sebagai sektor ketiga pembangunan ekonomi negara. Itu penting. Jadi signifikan koperasi khususnya dalam bidang ekonomi ini cukup penting. Dan kita tahu mana-mana organisasi dia kena fleksibel dan kena pastikan dia sentiasa relevan. So dalam konteks ini yang kita tahu zaman ni suka tak suka kita kena mengaplikasikan sebesar mungkin atau seluas mungkin penggunaan IT ataupun digitalization. Dan kajian khususnya sektor koperasi telah pun melancarkan dasar digitalization iaitu DigiCorp pada tahun lepas oleh Yang Berhormat Menteri Koperasi. Ini nak pastikan supaya koperasi tidak ketinggalan menggunakan kemudahan IT ni. Dan dari segi angkasa itu sendiri kita telah lama angkasa ni salah satu aktiviti perniagaan utama adalah potong gaji yang dibuat untuk khususnya pegawai kerajaan yang buat pinjaman melalui koperasi ataupun institusi kewangan. Jadi bayaran balik tu dibuat melalui potongan gaji, dan melalui sistem potong gaji ini memang kita dah kenalkan penggunaan paperless. Maknanya permohonan tu kita buat melalui talian dan the process. Itu antara yang pertama yang dibuat. Itu dari segi angkasa. Dan dari segi koperasi kita tahu memang telah pun bermula, dan kita harap supaya, dan sasarannya pada tahun 2030 sekurang-kurangnya 80 koperasi kena mengaplikasikan menggunakan IT, sistem IT lah dalam perusahaan itu. Macam mana Datuk Seri melihat dari segi perspektif makronya, transformasi digital ini boleh merangsang perubahan dalam perniagaan khususnya dalam koperasi? Ya, pertama sekali kita tahu melalui sistem digitalization ni ianya lebih transparent. Itu integriti, sebab sekarang kita bercakap tentang integriti. Jadi melalui IT potensi untuk tidak berintegriti itu kuranglah, sebab bila kata all the transaction kita tak boleh nak ubah, tak boleh nak tipu dah. Kalau manusia ni ada trik dan sebagainya. Itu satu. Keduanya dan dari segi bisnes melalui sistem ni kita boleh meluaskan pasaran. Kalau dulu hanya mungkin lokal, tapi dengan ada sistem ni kita boleh pergi secara global. You push the button, sekarang dia akan terus meluas. Berniaga kat Kuala Lumpur tapi boleh jual kat London. Berniaga kat Lepih kalau orang kata berniaga kat Lepih, tetapi kita boleh maklumat yang kita boleh sebarkan ataupun pembeli mungkin daripada UK, United Kingdom ataupun daripada Arab Saudi boleh beli melalui e-commerce yang ada. Jadi ini dari segi angkasa ni kita dah mengamalkan sistem ni, dan sebahagian sistem kan melibatkan koperasi. Yang saya sebutkan tadi potong gaji. Sistem potong gaji ini melibatkan hampir 600 buah koperasi kredit dan pengguna yang terdiri daripada lebih daripada 1 juta. Jadi ini kesan daripada tu. Pengguna you suka tak suka you kena menggunakan sistem itu dan you kena mahir. Begitu juga dengan koperasi yang menguruskan pinjaman dan sebagainya. Itu dari segi pinjam. Dan kita ada juga dari segi sektor peruncitan. Kita ada Jimat Shop, Jimat Base. Yang ini daripada pembelian. Kalau biasanya kita membeli secara
manual ni dia kena isi invoice kan, kertas, lepas tu post ni 2-3 hari kan, bukan hari ni post malam sudah sampai. Tak. Maksudnya sistem dah ada. Kita dah menerusi peruncitan ni, kita sekarang ni kalau ikut akan melibatkan sekurang-kurangnya 3,000 koperasi dan sasaran kepada pengguna ya. Sebab dalam sistem jimat bis, jimat shop ni, bawah peruncitan ni kita akan melibatkan sistem jimat bis ni antara pembekal dengan outlet, dengan kedai, dan jimat shop di antara kedai dengan pengguna. Pengguna ni terdiri daripada ahli koperasi dan bukan koperasi lah. Dan pengguna juga dia kena ada kemahiran untuk menggunakan sistem tu supaya dia mahir buat order. Macam dalam keadaan sekarang kita buat pesanan melalui Grab, melalui aplikasi yang ada lah, beli secara online kan. Ini semua sudah ada dari segi dasar, dan cuma sekarang ni ialah isu acceptance. Maknanya macam mana penerimaan di kalangan pengguna. Pengguna ni termasuk dah semua pihak lah. Jadi kalau pengguna tidak ada skill ataupun pengetahuan tentang tu tiada, ini susah sikit. Dan ini memang tiada program untuk mendedahkan ahli-ahli koperasi tentang penggunaan, dan yang satu ialah kepada koperasi sendiri supaya mereka mempunyai kemahiran untuk menguruskan atau mengendalikan peralatan ini, device ini. Jadi macam kita lah, kita ada beli iPhone sekarang 15 kan. Tapi kita hanya pandai yang boleh hantar WhatsApp, baca WhatsApp. Tak guna. Jadi potensi yang ada tu tak ada kan. Sekarang dengan teknologi AI kan, artificial intelligence. Ada download aplikasi tapi tak pernah pakai. Jadi ini yang kita nak, supaya potensi yang ada tu kita mesti gunakan sepenuhnya, mesti ada skill untuk. Okey, Dr. Sri bercakap berkenaan potensi untuk kita maksimalkan potensi angkasa ini secara sepenuhnya ini, Dr. Sri. Pastinya kita lihat bagaimana sumbangan angkasa sendiri kepada KDNK negara memberi sumbangan yang sangat besar, dan juga kita melihat bagaimana usaha daripada angkasa sendiri untuk memastikan pencapaian yang memberangsangkan 100% pendigitalan ekonomi digital korporasi ini. Apa antara usaha-usaha yang dilakukan oleh angkasa untuk memastikan semua ahli terlibat dan juga memastikan hala tuju jelas ke arah masa hadapan, Dr. Sri? Okey, sebelum saya menjawab persoalan itu, saya nak jelaskan dalam pembangunan sektor koperasi di negara kita ada 3 agensi. Pertama, semuanya agensi ini di bawah Kementerian Sekolah, di bawah menterinya YB Iwan Benedict, Datuk Iwan Benedict. Kita ada pertama sekali ada Suruhanjaya Koperasi, SKM. SKM ni kerja dia, tugas dia adalah mendaftar koperasi, pastikan koperasi ikut undang-undang, dan dalam masa ini menguruskan semua bajet-bajet yang kerajaan nak bagi kepada koperasi. Itu SKM. Keduanya adalah Institut Koperasi Malaysia, IKMA. Yang ini beri pendidikan tentang koperasi, dan IKMA juga ada pakej-pakej yang saya sebut tadi untuk memberikan pengetahuan dan ilmu kepada kepimpinan koperasi. Dan ketiganya angkasa. Angkasa ni bukan agensi kerajaan, dua tadi agensi kerajaan. Tapi ada role angkasa ialah untuk merangsang dan membangunkan perniagaan koperasi. Ini task yang cukup besarlah pada kami. Memang bertepatan dengan persoalan itu, dan untuk itu angkasa sendiri sebagai APEC ni, kita selain daripada kita gunakan sistem itu, dalam masa sama kita juga akan libatkan oleh kerana tanggungjawab ataupun skop yang diberi kepada angkasa untuk merangsang dan majukan perniagaan itu. Kita tahulah sekarang ni bila sebut perniagaan, siapa-siapa yang mana-mana koperasi ataupun sesiap apa juga institusi perniagaan, kalau dia gagal untuk meluas pasaran peringkat global, dia akan ketinggalan. Itu sebab itu kita menekankan soal ini. Bila cakap hal global, sudah tentulah ia tidak boleh tidak untuk terlibat dengan, mesti ada kemahiran, pengetahuan, dan mesti pandailah menggunakan
IT ni. So dalam konteks ini macam sebut tadi, kerajaan telah pun buat dasar dasar pendigitalan kepada sektor koperasi. Dan angkasa ni akan bawa koperasi bersama-sama. Bila sebut KDNK koperasi ni ialah KDNK keseluruhan 15,000 buah koperasi itu, dan angkasa sebagai APEC akan membantu merangsangkan supaya perolehan yang dibuat oleh koperasi itu akan dapat ditingkatkan. Jadi akan dapat dibesarkan. Bagi contoh pada tahun 2022 perolehan gerakan koperasi 45.5 bilion. Itu koperasi keseluruhan. Angkasa punya bisnes turnover yang revenue kepada angkasa lebih kurang 140 juta, tak banyak. 140 juta. Jadi angkasa ni. Tapi yang keseluruhan tu daripada 15,000 koperasi tu menyumbang 45.5 bilion. Dan kita jangkakan itu akaun 2022. Akaun 2023 ni dalam proses interim kita dapat. Tetapi untuk yang disahkan, saya jangka insya-Allah kita boleh capai keseluruhan gerakan koperasi yang 15,000 itu, termasuk angkasa, BER Ayat, CBP yang besar-besar ni, yang menyumbang, dan termasuk juga semalam kita ada program koperasi sekolah. Koperasi sekolah pun menyumbang ada 20, ada saya dipahamkan berdasarkan laporan interim yang kita boleh, ada 26 buah koperasi sekolah yang telah berjaya menyumbangkan setiap sebenarnya koperasi ini membuat perolehan lebih pada 1 juta. Dan ada satu sekolah semalam yang telah diberitahu bahawa mereka, dan kita raihkan semalam 2 juta. Perolehan 2 juta. Koperasi sekolah yang diroskan oleh guru dan pelajar 2 juta. 2 juta. You bayangkan 2 juta ni maknanya lebih kurang 200,000 satu bulan. Ya, orang tanya apa bisnes 200,000 kita koperasi, kadang koperasi dewasa pun macam koperasi Karang Masjid, koperasi flat, nak buat perolehan 200-300,000 setahun pun letih kan. Tapi inilah kekuatan koperasi yang berlaku. Dan ini patutnya, dan kita terima kasih kepada kerajaan telah mempunyai dasar yang jelas untuk bawa koperasi ke arah mana. Kita ada dasar transformasi koperasi, dasar koperasi Dakom yang baru. Dan angkasa ni kita pun telah mempunyai plan strategik jangka panjang sampai 2050. 2050 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Kita dah ada plan untuk pastikan bahawa koperasi ini kita boleh bawa ke satu tahap yang lebih cemerlang lagi, selaras dengan kepercayaan yang diberikan oleh kerajaan sebagai sektor 3 pembangunan ekonomi negara. Untuk kita bagikan gambaran lebih jelas kepada penonton, angka yang dikongsikan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia setakat ini, jumlah modal share atau yuran yang diperoleh adalah sebanyak 16.98 bilion. Bilion Munawar. Dengan jumlah aset sebanyak 159.61 bilion dengan nilai perolehan berjumlah 45.5 bilion. Jadi kalau kita lihat di sini jelas menunjukkan koperasi ini memang sebagai satu tulang belakang yang cukup kuat untuk negara. Ya, saya berterima kasih di atas pandangan tu. Inilah pun pandangan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Khususnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar sekarang melihat bahawa koperasi boleh jadikan satu vehikel untuk membantu kerajaan menyelesaikan masalah usul kenaikan harga barang, pengedaran barang, dan juga menyatu padukan masyarakat. Sebab dalam koperasi kita mengenepikan prinsip, kita tidak ada prinsip diskriminasi. You Melayu saja, you Cina saja, you Islam saja. Tak. Kita tak ada beza. Kita pada dasar perbezaan tak ada. Dalam koperasi kita boleh semua kaum dan semua tiada politik di dalam tu. Politik dalam tu, sama ada you biru ke, hijau ke, kuning ke, merah jambu ke, merah jambu pun you boleh masuk dalam koperasi. Dan saya lihat sekarang ni banyak
parti-parti politik pun menubuhkan koperasi berdasar kepada itu dan kita malu-alukan kerana mereka boleh mainkan peranan. Okey, ini ada satu program yang sangat menarik ini berkenaan dengan projek barang asas 100 atau BA 100. Jadi bagaimana sebenarnya program ini, Datuk Seri? Okey, program ni macam saya sentuhkan tadi, dia antara platform yang kita menggunakan digital platform. Okey. Pengguna akan menggunakan sistem jimat shop untuk membuat belian dengan outlet, dengan kedai koperasi, kedai runcit koperasi. Kedai runcit pula membuat pesanan atau belian kepada pengungkam melalui jimat jimat bis. Jadi ini transaction ni juga dibuat bagi mengelak atau mengurangkan peranan orang tengah. Jadi bila orang tengah sudah tidak berperanan, jadi kita boleh turunkan harga. Ini yang kajian nak. Dan dalam masa sama dari segi accessibility kepada pengguna, dia kita boleh menyuruh dan ini antara program salah satu program yang terbesar digitalization. Keduanya dalam masa yang sama kita juga ingin melibatkan lebih banyak koperasi-koperasi yang kecil-kecil ni, mikro ni, untuk beri peluang untuk meningkatkan perolehan dengan penggunaan digitalization yang lebih meluas, meningkatkan keuntungan dan satu lagi faedah untuk pastikan dia punya tata kelola yang lebih integriti. Tadi dia tak boleh nak apa? Kelentong sana. Betul-betul. I setuju. Dia tak boleh nak kelentong. Pasal kalau you tekan sini A, dia akan A lah. Jadi dia tak boleh jadi A campur. Lebih telus lah. Lebih telus. Ini antara. Dan kita akan kembang. Sekarang ni 3,000 dan kita jangkakan akan tahap 5,000 dalam masa 2020. Dan kita mengalukan lagi selain daripada koperasi juga kita mengalukan bukan koperasi untuk menyertai program ini. Bahawa program ini adalah dilancarkan oleh idea ini hasil daripada putusan NACO yang dipromosikan oleh Yang Amat Berhormat Datin Seri Wazizah pada tahun 2019. Dan 2019. Berjalan lancar. Itu tujuannya supaya kita juga ada outlet. Masalah koperasi kadang-kadang dia keluar produk. Tapi isu dia boleh keluar tapi di mana dia nak jual? Takkanlah dia pengeluar, dia juga nak menjadi penjual, maksudnya untuk menguruskan peruncitan dia juga lepas tu pengguna dia tak praktikal macam tu. Betul. Tidak ada specialization. Jadi ini antara tujuan kita laksanakan dan kita harap ianya mendapat sokongan padu daripada semua pihak termasuk Poskot dan kajian. Kita mengharapkan sokongan daripada semua pihak untuk kita membantu memberi satu ruang baharu untuk kita memperkasakan angkasa ini dan sepastinya tadi bercakap berkenaan barang asas 100 ini Datuk cakap kita boleh cari melalui aplikasi Jimat Shop. JIMAT. Jimat Shop. Jimat Shop di Play Store ataupun Google. Okey, anda boleh cari Jimat Shop di aplikasi Play Store, insya-Allah akan membantu anda untuk membeli barang keperluan dengan harga mampu milik. Antara barangannya Datuk Seri apa Datuk? Dia barang keperluan harian. Sebenarnya kita panggil itu program BA 100, barang asas. Barang asas barang keperluan. Mungkin antara you berdua ni berbeza. Kalau kita I dengan you sama kan. Ada benda yang kita tak perlu, dia orang perlu kan. Ini yang masuk barang asas lah. Dan sekarang kita akan luaskan kepada dulu barang crane. Tapi kita akan luaskan kepada barang-barang basah. Ayam, daging, ikan. Dan sama-sama juga kita plus dengan pharmaceutical dan juga ubat. Sebab kita nak jadikan outlet kita ni sebagai convenience store. Di kaca TV ni. Betul-betul. Inilah dia Datuk Seri. Jom kita cop. Tempah dan ambil. Ada banyak. Nanti apa lepas ni boleh cubalah. Boleh daftar sebagai yang paling utama penjimat. Semua isu ni lah pasal penggunaan digitalization lah. Jadi tak payah nak pergi kedai nak order. Buka je kat situ kan. Lepas tu boleh buat pesanan. Lepas tu dia ada dua kaedah. Kalau you nak pergi ke kedai, you boleh je.
You boleh pergi kedai, tak nak you boleh arah kedai hantar ke rumah. Ada sistem melalui sistem yang disebut digital. Lagi-lagi di Lembah Kelang ni kalau sekadar nak pergi kedai macam depan tu pun, walaupun depan tu ambil masa setengah jam. Kita juga tujuan kos sehari hidup ni bukan saja pasal harga barang mahal, tetapi juga kos-kos lain yang kita bayar untuk mendapat perkhidmatan tu. So macam you sebut, nak dapat barang, nak pergi ke kedai, nak beli kedai, dia akan melibatkan transport. Dah tu dah kena parking fees lagi. Lepas tu masa lagi. Lepas tu kalau you pergi supermarket pula, you nak cari, kata you nak cari garam. Garam dia punya blok sini. Lepas tu you nak cari apa lagi? Beras blok ujung sana kan. Jadi pusing tu satu hal lagi masa. Jadi ini bukan saja memudahkan dengan kos yang efektif, keduanya timing. Dan kita nak belajar juga, nak mewujudkan budaya baru supaya semua yang kita buat ni ialah lebih efektif, tidak buang masa. Itu pasal kita panggil jimat. Jimat. Sebab itulah kalau kita melihat di Selangor ini sahaja ada 2,114 koperasi yang berdaftar. Di Lembah Kelang pula 3,286 koperasi berdaftar. Jadi nampak betapa pentingnya koperasi ini di kawasan Lembah Kelang ini untuk memudahkan lagi kehidupan harian kita. Ya, saya antara pengguna barang-barangan koperasi. Sebab apa sekilah, kadang-kadang kita nak maklumkan kepada pengguna-pengguna semua, barangan daripada koperasi ini kualitinya memang terbaik tau. Harganya murah sebab tiada orang tengah. Itu penting. Itu yang paling penting. Datuk setuju. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah, Presiden Angkasa, kerana sudi bersama dengan kami hari ini untuk membincangkan mengenai transformasi ekonomi digital koperasi dan manfaatnya kepada negara. Okey, terima kasih sekali lagi Datuk Seri. Dan terpasti kita ucapkan selamat maju jaya. Semoga Angkasa terus maju jaya di bawah pimpinan Datuk Seri sendiri, dan pastinya kita melihat bagaimana sokongan daripada pengguna semua untuk kita memajukan sektor koperasi Malaysia. Okey, sekarang ini kita nak berehat seketika. Bukan. Sebab ini kita masih lagi cerita mengenai digital ini. Dalam era digital ini macam-macam berita palsu ataupun berita tidak tepat yang disebarkan di luar sana. Jadi jom kita sama-sama pastikan kesahihannya dalam Biar Betul. Lagi fitnah berkaitan status penjawat awam kontrak dikesan. Menerusi muat naik di Facebook, penghantar mendakwa tiada bank akan memberi pinjaman kepada kaki tangan awam kontrak. Mereka juga sukar untuk memiliki kediaman sendiri. Dakwa hantaran itu, situasi berkenaan bakal menjadikan kaki tangan kerajaan miskin masa depan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan yang dilempar tidak berasas. Hakikatnya, hampir semua keistimewaan diterima penjawat awam tetap diterima mereka yang berstatus kontrak. Mereka juga tak perlu risau memandangkan pengambilan kaki tangan kontrak hanya bersifat sementara. Kaki tangan terlibat bakal dilantik ke jawatan tetap selepas kaedah baru sistem saraan perkhidmatan awam dimuktamad. Henti sebar fitnah, tak perlu cipta persepsi jahat. Penyebarannya dikuatiri menimbulkan kegusaran. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kita perkenalkan sistem padu bangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital.
Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dalam ruangan ini, kita nak berbicara berkenaan ekonomi madani. Bagaimana usaha untuk memperkasakan rakyat dalam bidang keusahawanan. Jika hari ini kita ada banyak bicara mengenai peluang-peluang perniagaan. Daripada awalnya tadi kita ada lalat lah, lepas tu kita ada ikan ketutu lah. Jadi ini pula bagaimana sebenarnya usahawan ini boleh mengembangkan lagi ekonomi mereka dan juga bagaimana untuk kita lebih berdaya tahan dan juga berdaya maju pada situasi sekarang ini. Terus saja bersama dengan tetamu di studio, saya kenalkan Tuan Haji Dr. Muhammad Nazri Abdullah, penganjur program, dan juga Nur Muhammad Amin Nur Hayatuddin, pengurus program. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam madani. Okey, kita bercakap mengenai usahawan. Daripada pagi tadi sebenarnya, slot pertama tadi kita memang dah bercakap mengenai usahawan. Tapi kita ingin tahu juga, dalam tahun 2024 ini, dengan situasi ekonomi dan juga geopolitik sekarang ini, apa di antara cabaran terbesar untuk usahawan sendiri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Cabaran terbesar usahawan lah pada untuk tahun 2024 ni, kita tengok memang cukup mencabar dengan keadaan ekonomi sekarang. Tapi kami sebagai penolong untuk usahawan. Jadi kami banyak membantu usahawan. Kita cuba untuk mengorak langkah macam mana kita nak naikkan tahap ekonomi kita melalui penganjuran dan dari penganjuran tu kita kumpulkan usahawan-usahawan di bawah satu bumbung. Okey, sudah pastinya kita lihat bagaimana usaha kerajaan untuk membantu para usahawan ini. Ialah dalam situasi semasa sekarang ini, mungkin ramai juga dalam kalangan usahawan ni yang mereka mempunyai produk, mempunyai idea, tetapi tak ada platform, tak ada bimbingan. Jadi bagaimana mungkin ada kata-kata yang boleh kita sampaikan kepada mereka untuk jadikan segala persoalan ini untuk kita selesaikan secara bersama dan kita bangkitkan semua usahawan kita. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara berdua. Seperti mana yang disebut oleh Cik Nazri tadi, kita ataupun kami sebagai pengelopor lah ataupun sebagai orang kata pihak ketiga lah kepada peniaga-peniaga ni, insyaAllah. Jadi di bawah bimbingan kami, kita akan bawa sendiri program ataupun sebuah karnival berskala besar. Di mana karnival ini akan kita himpunkan lebih kurang 500 peniaga, 500 peniaga insyaAllah. Dan juga semua peniaga-peniaga ini akan memperkenalkan produk masing-masing. Jadi melalui program karnival Mahabbah Eid Ramadan Syawal ni, insyaAllah akan kita bawa dan juga akan kita persembahkan kepada lebih 500 usahawan-usahawan ini dan juga macam-macam program lah yang insya-Allah akan kita bawa di dalam Karnival Mahabbah Eid Ramadan Syawal ini. Uniknya mengenai industri makanan ini ialah mungkin gerai A jual nasi ayam, B pun nasi ayam, C pun nasi ayam. Mungkin sedikit rasanya berbeza, tapi yang paling penting untuk situasi sekarang ini ialah dari segi brandingnya ataupun penjenamaan. Jadi bagaimana sebenarnya penjenamaan ini cukup penting, satu elemen yang tidak boleh ditinggalkan sekarang ini. Okey, penjenamaan ini penting sekarang ni kalau kita tengok, dan pihak kami pun kita memang sentiasa kita tak mau dah peniaga-peniaga ni kalau kata satu line ni jual nasi ayam, kita tak mau. Kita nak semua masih bersaing dengan cara yang sihat. Itu branding tu penting. Jadi kita nak masing-masing ada kreativiti masing-masing bagaimana kita nak tarik pelanggan kita. Dan bagaimana kita nak tarik pelanggan kita, menarik pelanggan untuk beli barang kita, produk kita, walaupun orang sebelah kita pun jual nasi ayam. Betul. Orang sebelah kiri kanan kita pun jual nasi ayam. Kita tak mau sikap sambil lewa. Jadi bila kita rasa kita tak ada pesaing. Jadi kita kata tak apalah. Jadi kita nak walaupun satu line tu yang semua jual produk yang sama, kita nak masing-masing kita ada bersaing, kita bersaing secara yang sihat. Kita ada kreativiti dalam kita memperkenalkan produk kita. Kalau berdasarkan pemerhatian Tuan Haji sendiri kan, apa di antara strategi yang dijalankan oleh pengusaha-pengusaha makanan sekarang ini? Kalau kita tengok sekarang ni, kita tengok banyak orang pakai
TikTokers, influencer lah ni. influencer. Okey, Jadi masing-masing ada kreativiti kan. Melalui FBX pun kita boleh masing-masing kita nak ada persaingan yang sihat lah. Okey, persaingan tu bagus lagi. Saya nak satu sikit mengenai pempengaruh itu tadi. Sebab dia ada konflik sedikit di sini. Sebab pempengaruh ni kita tahu dia paid review ataupun dibayar. Jadi dari segi integriti tu, sebab kalau kita tengok semua video, semua pun sedap. Semua dia makan, semua okey. Kedai ni okey, kedai. Jadi daripada kejujuran itu bagaimana? Kalau kita lihat, ialah penting, kejujuran tu yang penting kan kalau kita berniaga. Tapi insya-Allah setakat ni apa yang kita dah jalankan dan kita dah tunjuk ajar kepada vendor-vendor yang ada bawah kita kan. Setakat ni memang sedap-sedap. Okey, yang paling utama selain ialah kita lihat itu sebagai salah satu strategi untuk vendor-vendor makanan ini untuk mereka mempromosikan lagi bisnes mereka, perniagaan mereka. Tetapi apa yang paling utama adalah untuk para peniaga ini memastikan kualiti yang diberikan kepada pengguna-pengguna. Itu yang paling utama. Dan dari segi lokasi pula, kalau kita bercakap berkenaan penganjuran karnival ini, pemilihan lokasi adalah sangat penting. Ialah untuk memastikan ianya lebih efisien untuk semua orang yang akan datang. Jadi bagaimana pemilihan lokasi dari sudut pihak Tuan? Pemilihan lokasi kami seperti yang kita jalankan program di bawah Tunas Indah Niaga ini, di mana kita akan memastikan lokasi yang kita pilih sesuai untuk semua peniaga-peniaga kita, termasuklah semua masyarakat yang ada dekat Malaysia ni. Cina boleh datang, India boleh datang, Melayu boleh datang. Jadi semuanya boleh datang dan juga yang pastinya mereka dapat merasai suasana itu sendiri dan juga peniaga-peniaga sendiri pun selesa untuk bersama-sama dengan semua masyarakat. Selain aspek keselesaan, kebersihan, yang paling utama sekarang ini untuk penganjur-penganjur karnival adalah dari segi konsepnya, Syafiqah. Dari segi konsepnya kadang-kadang mungkin ada karnival yang lebih suka untuk membuat tempat duduk, tempat makan yang lebih open, terbuka dengan lampu yang berwarna-warni. Jadi bagaimana dari segi konsep pula dekat sini? Konsep yang kita bawa di bawah Tunas Indah Niaga ni, kita sebenarnya ada pelbagai event yang kita bawa di bawah Tunas Indah Niaga dan juga projek Melayu ni. Jadi insya-Allah kita akan ikut satu program, satu event ke satu event, dan juga melalui satu event tu kita akan create, kita akan buat event ni contohnya 60-an. Event ke depan 90-an. Contoh event yang sekarang ni kita buat di Subang, pinggiran Subang ni, Mataf ni, kita buat konsep Siam, Thailand. Jadi semuanya setiap event kita akan create satu konsep untuk event tersebut lah, untuk disesuaikan bersama dengan makanan yang kita bawa. Tadi macam tu ada katakan yang datang sini Melayu ada, Cina ada, India India pun ada. Tapi yang lagi penting sebenarnya ialah konsep halal itu. Betapa pentingnya ada halal dan thayyiban itu diterapkan dalam industri makanan ini. Tuan Haji. Ya, penting. Itu memang cukup penting lah. Sebab 80% yang datang ke karnival kami contohnya, sebab kita food festival, adalah orang Melayu. Yang itu adalah tentulah dia Muslim kan. Jadi konsep makanan tu memang kita akan pastikan peniaga-peniaga kita menggunakan benda-benda yang halal untuk makanan mereka. Dan kebanyakan Chinese, India yang datang tempat kami pun dia tanya, ni makanan halal ke? India bertanya. Sebab bila dia kata, bila kita menyediakan makanan yang halal, dan tentunya dia akan jaga kebersihan. Kualiti tu dia akan jaga. Jadi itu kan, pihak kami sebagai penganjur, kami sentiasa menitik beratkan dan kami sentiasa memanggil bawa JAKIM yang untuk bagi kursus-kursus halal pada peniaga-peniaga kami. Dan dari segi macam Cik Amin kata tadi tentang konsep kita juga, kita sentiasa berubahlah konsep-konsep kita
Dan sekarang ni kita tengah duk set up untuk konsep kita untuk kita bulan puasa nanti insya-Allah. Okey, macam Tuan Haji dah terbabit dalam sebagai kita kata event organizer lah ni, penganjur program. Macam mana Tuan Haji melihat kepada usahawan Bumiputra yang duduk di tahap yang selesa? Orang kata dalam perniagaan ni high risk high return. Tapi sekarang ni tak ramai nak ambil high risk itu dan juga masih lagi mengekalkan konsep kita pergi ke Red Ocean yang dah ramai orang kat dalam tu. Jadi bagaimana Tuan Haji melihat kepada perkara ini? Ialah kita kadang-kadang ni dari segi pemikiran peniaga-peniaga kita ni dia banyak kategori kita tengok. Kalau kata orang yang berniaga pasal malam, dia punya setting, dia punya pemikiran dia lain. Orang yang berniaga di karnival lain. Di karnival pun dia juga ada banyak kategori. Ada yang jenis ikut karnival yang 10 hari, 4 hari, 3 hari. Jadi masing-masing tu ada kategori-kategori dia. Jadi kita nak ubah minda peniaga-peniaga kita supaya sentiasa berubah dari satu tahap ke satu tahap untuk kita memperbaiki ekonomi kita. Sebab itulah kalau kita lihat kalau macam mungkin di pasar malam asal boleh tak ada set up. Tapi kalau kat karnival itu berbeza dengan karnival. Tapi bercakap berkenaan karnival Syafiqah, lagi-lagi kalau bulan Ramadan menjelang Syawal ni pasti kita akan lihat banyak karnival di seluruh negara, lagi-lagi di Lembah Kelang. Jadi apa antara kelainan ataupun yang mungkin akan dibawa untuk para pengunjung? Ialah kalau orang nak pergi karnival bulan puasa ni, kita akan minta satu je, pelbagai variety makanan. Dan kedua, ada tempat ruang untuk kita solat. Dan yang ketiga, mungkin kita nak cari tempat yang mungkin selesa untuk keluarga kita. Jadi insya-Allah untuk bulan puasa nanti atau bulan Ramadan nanti, daripada pihak Tunas Indah Niaga kita dah pun bersiap sedia sebulan 2 bulan daripada sekarang, daripada bulan lepas hingga bulan ni, kita siap sedia sebuah program berskala besar seperti yang saya sebut tadi, iaitu Karnival Mahabbah iaitu Ramadan Syawal yang akan menghimpunkan 500 peniaga-peniaga, bukan setakat daripada peniaga daripada Melayu kita sahaja, Islam sahaja, malah kita nak menghimpun semua. India ada, China ada, untuk kita berada dan juga untuk kita memeriahkan dan juga untuk kita merancakkan lagi ekonomi dalam bulan puasa nanti, dalam bulan Ramadan nanti. Jadi insya-Allah program yang kita akan bawakan iaitu Karnival Mahabbah at Ramadan Syawal. Jadi insya-Allah untuk tahun ini kita akan berada di Bertam Square, Kepala Batas Pulau Pinang. Itu kita macam alam. Ini memang kita buat di Pulau Pinang. Ini antara karnival yang terbesar di Pulau Pinang. Beruntung Pulau Pinang. Dan cuba karnival kita memang duduk di lokasi yang cukup strategik. Kita keluar tu Bertam saja dah nampak kita. Dari highway pun dah nampak kita punya karnival. Tuan, tu ada yang tanya tadi, kalau tempat karnival tu ruang solat macam mana, tempat parking? Okey. Dari segi fasiliti memang kita cukup lengkap. Kita sediakan parking yang cukup besar. Kita sediakan shuttle. Yang mana parking jauh-jauh kita sediakan shuttle van. Kita ada surau untuk kita solat. Kita ada buka puasa. Iftar on the road. Kita buat setiap hari kita akan buat buka puasa. Dan tahun ini kita buat kelainan. Kita sediakan setiap hari sahur. Setiap hari sahur? Kita sediakan untuk orang ramai dan juga untuk peniaga-peniaga. Kita akan sediakan sahur. Kita ada solat tarawih dan bermacam-macam aktiviti yang cukup menarik. Kita ada tempat makan yang on air, yang duduk dalam kemah, macam-macam. Kita dah atur yang cukup meriah, cukup best lah tahun ni. Vendor dah penuh ke? Vendor kita... Ikan nak masuk ke? Tahun ni kita nak kumpulkan 500 peniaga. Dan kita pun buka kepada usahawan-usahawan yang Cina pun. Sebab kita memang ada... orang Cina pun dia cukup suka dengan Karnival Mahabbah untuk bulan puasa ni. Jadi kita dan pihak kami juga cukup terima kasihlah kepada Bertam Properties yang telah bagi ruang kepada kami, Majlis Bandaraya Seberang Perai, Puan Halimah yang menyediakan infra untuk kita. Jadi kita dah mula buat persiapan yang cukup hebat sekarang ni. Dan peniaga-peniaga kita pun dah cukup bersedia untuk menyambut cabaran bulan puasa ni, insya-Allah. Kita dah dengar persiapan dah hebat dah. Dari segi fasiliti dah lengkap dah. Bagaimana dari segi promosi di media sosial? Yalah, kita nak ajak ramai-ramai datang ni. Bagaimana?
Alhamdulillah untuk sesi ataupun untuk promosi kita di Karnival Mahabbah ni kita dah mula dah. Macam saya bagi tahu tadi 2 bulan kita dah bagi tahu dah, kita dah war-warkan kepada semua peniaga-peniaga kita dan juga melalui peniaga-peniaga itu sendiri depa juga akan promosi sendiri produk-produk daripada depa, produk-produk daripada peniaga-peniaga itu sendiri untuk orang utara kata nak bagi laku lah. Nak bagi laku lah. Jadi melalui promosi-promosi peniaga-peniaga sendiri dan juga promosi-promosi yang semestinya akan terlibat juga iaitu melalui Kedah FM dan juga Mutiara FM juga akan turut terlibatlah untuk bersama-sama dengan kita dan juga kita akan bersiaran langsunglah dekat Kedah FM dan juga Mutiara FM ni untuk kita nak memperluaskan sesi promosi kita untuk Karnival Mahabbah Air Ramadan Syawal ni. Seronoklah DJ sana. Beruntung sangat dengan tema ala-ala Thailand di bulan puasa dan juga menjelang Syawal ni. Puasa macam-macam makanan ada hari-hari berbeza. Hari-hari berbeza makanan. Okey, apapun selamat berjaya kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk karnival yang akan dilaksanakan kelak. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini untuk kita bicara berkenaan ekonomi madani memperkasa rakyat. Sekali lagi terima kasih Tuan Haji Dr. Andes Muhammad Nazri Abdullah dan juga Nur Muhammad Amin Nur Hayatuddin kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Hari ini ada pelbagai topik menarik Munawar, tapi paling kita tertarik tadi teknologi tu Black Soldier Fly. Okey, kita imbas kembali segmen pertama Black Soldier Fly. Lepas tu kita berbicara berkenaan serami. Serami. Kita berbicara berkenaan dengan transformasi digital ekonomi untuk koperasi dan juga kita bicara berkenaan dengan bagaimana karnival-karnival yang dilaksanakan untuk memperkasakan usahawan ini. Jadi banyak sebenarnya ruang dan peluang perniagaan yang dibuka untuk rakyat Malaysia ini sebenarnya, cuma rajin tak rajin je nak explore. Jadi hari ini kita dah bentangkan semua sekali, terutamanya yang lilac tadi tu. Jadi kepada yang kaki-kaki pancing tu, bolehlah gunakan Black Soldier Fly ni sebagai umpan. Protein tinggi. Okey, cukup menarik apa yang kami sampaikan kepada anda. Jadi seperti biasa, kita dah sampai ke penghujung siaran lah. Kami mengharapkan apa yang kami kongsikan kepada anda memberikan manfaat yang cukup besar dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM dan juga di semua platform RTM kerana rancangan-rancangan yang menarik menanti anda selepas ini. Jadi sekali lagi juga kami ingin ingatkan kepada anda jangan lupa untuk mengemas kini data peribadi anda di sistem padu. Okey. Jadi selain daripada itu tak lama lagi Tawar Cina, berhati-hati di jalan raya. Sudah pastinya kita nak ingatkan kepada anda juga bagaimana pentingnya untuk kita memastikan keselamatan di jalan raya dan juga bercuti selepas ini pastikan keselamatan itu terus dijaga sehingga ke akhirnya. Okey, kita sampai ke hujung SPM esok jangan lupa istimewa Isra Mi'raj. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka.